Okay, so alright. Jadi yang mana belum lagi follow Rahman, yang dalam Zoom ni juga, kalau ada yang belum follow Rahman, you all boleh follow Rahman ya. Ini adalah Facebook, Instagram dan juga YouTube Rahman. Yang mana dekat YouTube tu banyaklah perkongsian, tutorial dan juga cara-cara you all nak buat bisnes memasak. Okay? Dan yang berada dalam live juga, okay, ni Rahman iklan dulu ya untuk yang berada dalam Zoom, sebab Rahman buat dua channel kan. Jadi Rahman terus nak invite juga yang mana berada dalam sesi live hari ini. Okay, seandainya you all nak belajar step by step buat bisnes memasak, tutorial dan juga tips serta Q&A session bersama dengan leader-leader Papaman Legacy, you all boleh search saja Papaman Legacy dan you all boleh belajar dekat ruangan guides ni. Segala tutorial, tunjuk ajar A sampai Z dah dikongsikan dalam FB group Papaman Legacy. Okay, dan hari ini macam yang dijanjikan, hari ini adalah sesi sharing dan soal jawab bersama dengan Rahman dan juga bersama dengan tim Papaman. Okay, before that, you all semua betul dah ready ke ni? You all semua betul ke dah ready ni? Rahman risau macam ada yang belum ready lagi. Okay, hopefully semua dah ready. Alhamdulillah. Let's go, kita akan pergi yang pertama, sesi hari ni. Okay, sesi hari ni topik yang Rahman nak kongsikan kepada you all, sama ada you all yang berada dalam live ataupun yang berada dalam Zoom, terutamanya tim Papaman Legacy. Untuk hari ini topik yang Rahman nak kongsikan adalah tentang timeline dan juga journey. Okey, tentang timeline dan juga journey. Timeline ni maksud apa tahu? Timeline dan juga journey. Masa-masa kita yang dahulu, sekarang dan future. Timeline, perjalanan. Okey, kalau bahasa English apa dipanggil timeline lah. Bahasa Melayu apa timeline bahasa Melayu? Timeline bahasa Melayu apa jangka masa Okey, apa bahasa Melayu kalau bahasa Melayu timeline? Ting tong pula Rahman. Garis masa. Gitu. Alright, garis masa. Thank you so much yang berada dalam Zoom. Okey, tiba-tiba ting tong pula bahasa Melayu dia jadi pelik pula. Apa benda timeline? Okey, so tentang garis masa yang you all dah lalui dalam kehidupan you all dan juga journey, iaitu perjalanan-perjalanan you all dalam hidup you all. Kenapa topik Rahman hari ini more kepada benda ni? Rahman bukan nak cerita tentang motivasi, bukan Rahman nak cerita tentang semangat, tapi Rahman nak you all dengar perkongsian Rahman ni, you all cuba relatekan dengan garis masa you all dah lalui dalam life dan juga perjalanan hidup-hidup you all. Boleh? Boleh semua? Alright? You all jangan ingat hari ni sesi motivasi ya. Siapa rasa sesi motivasi malam ni aku lempang laju-laju nanti. Okey, bukan sesi motivasi malam ni, tapi Rahman nak you all nampak, okay? Bila you all faham tentang timeline dan juga journey ni, akhir sesi Zoom ni ataupun akhir sesi live ni, apa yang Rahman nak cuba sampaikan adalah 3 perkara. Ada berapa perkara Rahman nak sampaikan? Cuba sikit yang berada dalam Zoom, yang berada dalam live, ada berapa perkara Rahman nak kongsikan? Ada 3. Aku sebut 3, kau type 4. Punya aku sebut 3, jari 3 dia sebut 4 Bergurau Kak Nita bergurau Kak Nita ya. Nampak sangat terlebih makan red velvet tu. Terlebih makan red velvet full Nutella, jari pun tertekan 4. Gurau. Okey, ada 3 perkara yang Rahman nak insya-Allah akhir sesi live dan Zoom hari ni you all akan dapat. Okey? Ada 3 perkara, iaitu you all akan dapat mengubah sudut pandang you all kepada mata lebah. Okey? Kalau lebah, apa yang dia cari dalam hidup dia? Apa yang dia cari untuk dia terus survive dalam life dia? Kalau mata lebah, cuba bagi tahu Rahman. Lebah dia akan cari apa untuk dia survive dan untuk dia hidup? Cuba bagi tahu. Alhamdulillah. Mozawik semua tahu lebah makan madu Okey? Jadi insya-Allah di akhir sesi Zoom dan juga live hari ini, you all akan nampak dan dapat berubah cara sudut pandang you all dengan mata lebah. Iaitu you all nampak segala manis apa yang you all lalui, segala iktibar dan apa yang you boleh dapat untuk you capai more. Dan yang kedua adalah clear purpose. Okay? Clear purpose you punya life. That's why Rahman bagi tahu sesi Zoom hari ini bukanlah Rahman nak bagi tahu, nak bagi motivasi, tapi Rahman nak bagi you all nampak clear purpose. You dah ada garis masa yang you dah pernah lalui. You dah pernah ada perjalanan hidup you. Bila you clear purpose you, insya-Allah the next part, okay? Dan you akan tahu apa tindakan you nak buat untuk capai more dalam life. Okay?
Inilah 3 perkara yang Rahman akan tekankan insya-Allah. Di akhir Zoom nanti, you all akan berubah sudut pandang kepada mata lebah. You akan clear lagi purpose dan you akan nampak action apa yang you boleh buat untuk you capai more. Okay? So, are you ready? Itu kan, awal-awal suara dah lantang, takut laju sangat. Korang boleh catch up ke Rahman punya rhythm? Okay, korang boleh catch up ke Rahman punya rhythm suara? Rahman risau Rahman punya rhythm macam laju pula. Boleh InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Okay, bila kita bercerita tentang timeline. Okay, let's go. Alhamdulillah. Yang berada dalam Zoom, seandainya you all ada extra phone, you all boleh bantu Rahman sharekan video live Rahman dekat Facebook. Yang berada dalam Facebook pun, you all boleh bantu Rahman sharekan video ni supaya lebih ramai orang nampak. Okay, let's go. Kita pergi yang pertama. Bila cerita tentang timeline ataupun cerita tentang garis masa, ada 3 perkara yang you all kena tahu. Iaitu past, maksudnya apa yang dah berlaku. Now, sekarang yang you all tengah tengok Zoom, ini adalah current moment, now. Dan juga future, benda yang kita belum dapat. So, untuk setiap manusia dalam sesi Zoom hari ini, kita semua ada past story, kita ada current story now, yang sedang kita buat tengok Zoom dan tengok live ni, dan future, yang something yang kita belum dapat. Okay? Setakat ni boleh follow Rahman takut macam laju sangat Rahman share. Alright? Takut laju sangat Rahman share. Boleh Sebab Rahman bila Rahman Zoom ni, Rahman tak boleh nak keluarkan muka semua. Sebab kalau Rahman keluarkan muka semua, dia jadi Rahman punya slide tertutup. Boleh je Alhamdulillah. Kalau tak boleh, you all bagi tahu Rahman Okay? Ada 3 garis masa, iaitu past, apa yang you all dah lalui dalam hidup you, now, apa yang berlaku sekarang, dan juga future, apa yang akan datang. Bila kita tengok garis masa ni, Rahman nak bagi you all sedar dan nak bagi you all alert balik. Alright? Yang mana? Okay? Yang pas. Nama pun yang pas. Alright? Yang lepas. Okay? Yang lepas, you all dah tak boleh ubah. Okay? Apa yang berlaku tadi petang, apa yang berlaku tadi pagi, apa yang berlaku semalam, kemarin, sebulan lepas, setahun lepas, you all dah tak boleh ubah. Okay? You all dah tak boleh ubah. Benda ni Rahman nak recall balik supaya kita sedar. Right? Yang lepas kita dah tak boleh ubah. Tapi yang sekarang, alright, dan juga yang future. Okay? You all boleh ubah and design. Rahman ulang. Yang future dan juga yang now, sekarang. Dan juga future. You boleh ubah and boleh design. Okay? Kalau you faham benda ni, cuba respon dekat ruangan chat dan juga ruangan komen. Now and future boleh ubah and design. Okay? Yang sekarang dan yang future boleh ubah and design. Okay? Alright? Hopefully you all faham. Okay? Yang lepas is past, you tak boleh ubah. Tapi yang now and future, you boleh ubah and design. Benda inilah yang Rahman nak kena tekankan sesi hari ini. Sebab apa? Ramai kita terperangkap dengan yang past. Setuju? Ramai kita dibelenggu dengan apa yang berlaku yang lepas. Setuju? Setuju tak apa Rahman statement Rahman cakap ni? Ramai kita dibelenggu dengan apa yang berlaku yang lepas. Ramai kita ketakutan disebabkan apa yang berlaku lepas. Ramai kita tak berani nak buat tindakan next sebab apa yang berlaku lepas. That's why Rahman tunjukkan gambar rajah ni supaya you all lebih faham. Yang lepas you tak boleh ubah. Tapi yang sekarang and future you boleh ubah and you boleh design. Yang paling penting adalah dekat sini adalah ubah and design. Okay? So kita akan pergi yang seterusnya. Macam mana kita nak pastikan kita boleh ubah yang sekarang and design yang akan datang? Berapa ramai nak tahu? Cuba respon dekat ruangan chat, saya nak tahu. Macam mana you nak pastikan you boleh ubah sekarang and future? Okay? Boleh ubah sekarang and future. Cuba respon, saya nak tahu. Alhamdulillah, Rahman nampak you all semua dalam on momentum. On momentum, okay?
Alright. Alhamdulillah. Let's go. It's okay. Nanti Rahman akan bagi laluan untuk Q&A session. Okay. Next. Untuk you all nampak gambaran ni lebih jelas dan you all boleh nampak beberapa idea, Rahman akan bagi you all satu contoh. Okay. Satu contoh pergerakan ataupun journey timeline Mama Sab. Okay. Pergerakan dan juga journey timeline Mama Sab. Yang sekarang ni, okay, kita tengok dalam slide Rahman ni, yang sekarang Mama Sab alhamdulillah dah ada 19 cawangan. Mama Sab sekarang dah ada reseller system. Mama Sab sekarang dah ada runner system. Mama Sab ada produk bakery, ada produk frozen, ada produk kosmetik dan juga produk household. Betul? Ini apa yang Mama Sab sekarang dah ada. Soalan Rahman, macam mana boleh terjadi yang sekarang ni? Alright. Okay. Soalan Rahman, macam mana boleh terjadinya yang sekarang ni? Okay. Nanti Rahman akan jawab macam mana boleh terjadinya sekarang. Antara salah satu sebabnya adalah hasil daripada efek yang berlaku terdahulu dalam Mama Sab. Let's go kita throwback journey kita. Okay, ni Rahman bagi you all nampak journey Mama Sab. Nanti kita akan sama-sama recall journey kita. Journey Mama Sab sekarang dah ada 19 cawangan. Dah ada reseller system. Dah ada runner system. Ada bakery, frozen, kosmetik, household. Tapi Mama Sab yang lepas. Mama Sab yang lepas cuma home base. Okey, siapa yang dalam Zoom ni tak tahu ya? Mama Sab yang lepas. Okey, 2015. Okey, Mama Sab 2015 2015 ke 17. Alright. 2017 tak silap Rahman lupa pula Mama Sab bermula daripada home base je. Okey, siapa yang tak tahu, yang dalam live ni you all ingat, Mama Sab ni terus kaya lah, Mama Sab ni terus berjaya, tidak. Mama Sab pun bermula daripada home base. Dan Mama Sab pun bermula daripada operasi manual. Okey, operasi manual maksudnya submit order pakai WhatsApp, tanya stok pakai WhatsApp. Okey, apa lagi? Cari runner pakai WhatsApp. Okey. Payment pakai WhatsApp. Segalanya WhatsApp. Dah pakai WhatsApp, pakai kertas kajang pula take note. Dulu Mama Sab is manual. Dan apa lagi dekat Mama Sab yang lepas? Mama Sab dulu limited area. Rahman join Mama Sab ada 2 branch je. Okey? Ada 2 branch je. Petaling Jaya, Cyberjaya. Dapat customer KL, minta maaf sis, runner tak cover. Dapat customer Johor, minta maaf sis, branch Mama Sab tak ada. Dapat customer Kuantan, minta maaf sis, branch tengah renovate lagi. Okey, limited area Mama Sab yang pas. Dan yang pas lagi, Mama Sab pun limited runner. Dulu tak ramai orang berani bawa kek. Orang ingat siapa yang buat jadi runner kek ni gila. Dah lah profit tak banyak, maintenance motor pun tak larat nak bayar. Okey, tapi apa yang berlaku dekat Mama Sab sekarang? Soalan Rahman kepada you all semua. If Mama Sab mempersalahkan apa yang berlaku dulu-dulu, adakah Mama Sab capai apa Mama Sab capai sekarang? Kalau Mama Sab masih belenggu dengan isu-isu yang lama, adakah Mama Sab akan berlaku macam Mama Sab sekarang? Soalan Rahman untuk you all. Okey, memandangkan dalam Zoom ni adalah ejen-ejen Mama Sab. Rahman nak you all buka minda you all. Okey. Kalau Mama Sab masih lagi belenggu dengan masalah operasi lah, limited runner lah, limited area lah, masih duduk dekat rumah, adakah Mama Sab akan berubah ke arah sini? Tak kan? Right? Mama Sab tak akan berubah ke arah yang sekarang ni. Okey? Jadi mesti ada sebab yang menyebabkan Mama Sab berubah. Okey? Mesti ada sebab apa yang Mama Sab berubah. Antaranya Mama Sab berubah sebab Mama Sab memperbaiki diri lagi. Mama Sab melihat apa potensi yang Mama Sab boleh buat. Mama Sab tengok apa yang perlu ditambah baik untuk capai more. Untuk bantu ejen-ejen buat duit. Untuk bantu runner-runner buat duit. Disebabkan cara pemikiran Mama Sab, okey, mengubah kepada future. Alhamdulillah sekarang ni Mama Sab dah capai 19 cawangan dan soon insya-Allah Rahman sangat yakin dan percaya. Kalau you duduk dalam Mama Sab, you all semua dah dengar, okey, you all semua dah tahu. Mama Sab baru sahaja ada meet up dengan CEO Aeon. Mama Sab baru je ada meet up dengan brand antara yang pernah public listed juga dekat bursa saham. Okey.
InsyaAllah Rahman sangat yakin dan percaya Mama Sab akan pergi future, akan go for international and global brand. You all percaya tak? Soalan Rahman untuk you all percaya tak? Mama Sab akan jadi international dan global? Ke you all rasa Mama Sab ni company kek Melayu? Siapa rasa Mama Sab ni company kek Melayu? Okay, siapa ada rasa macam tu? Siapa ada rasa macam tu? Subhanallah, sila istighfar ya. Okay, sila istighfar. Bila you percaya benda ni, trust me, you all dalam platform yang sangat betul, you all dah dalam kenderaan yang sangat power. Dan hari ini, Rahman bukan nak bagi you all nampak tentang Mama Sab sahaja. Okay, sekali lagi Rahman cakap, Rahman bukan bagi motivasi, tapi Rahman nak bagi you all nampak, sebenarnya bila you tahu timeline ni, macam mana you nak keluarkan superpower you? Macam mana you nak keluarkan you punya energy more? Berapa ramai yang nak tahu keluarkan energi dia? Energi dia melalui apa yang berlaku? Apa yang berlaku lepas you nak keluarkan superpower you? Apa yang berlaku yang lepas you nak keluarkan idea baru you? Apa yang berlaku yang lepas you nak keluarkan skill you? Berapa ramai yang nak tahu? Angkat tangan, say I. Okay, Rahman nak tengok sikit muka kan. Nanti Rahman main slide je macam bosan pula kan. For now, you boleh tangkap Okay, boleh tangkap Alhamdulillah, Rahman nampak penuh energi malam ni Alhamdulillah, nampak penuh energi, muka-muka nur masing-masing, muka-muka nur, muka-muka dapat hidayah insya-Allah. Yang berada dalam live pun, thank you so much. Okay, you all boleh bantu Rahman untuk sharekan video live ni supaya lebih ramai lagi manfaat. Yang berada dalam Zoom, kalau ada extra phone, you all bantulah share-share sikit biar lebih ramai lagi viewer kita dekat dalam live tu. Okay, sebab dalam Zoom ni untuk you all je. Okay, limited sikit lah. Okay, yang dalam live minta maaf tak boleh masuk semua. Nanti masuk semua penuh. Minta maaf nanti masuk semua penuh. Hari tu kena tendang gara-gara sesi top leader. Nanti yang dalam live, okay, you all boleh lah tengok video ni Okay, Alhamdulillah. Rahman ambil nafas sebenarnya. Kan aku laju sangat, pening korang. Okay, Rahman ambil nafas sebenarnya ni. Gang nanti Rahman laju je macam teng. Okay, hang korang punya kepala nanti. Let's go, kita pergi yang seterusnya. Bila bercerita tentang macam mana nak keluarkan superpower, macam mana nak keluarkan you punya energy lagi best. Okay, apa yang dah berlaku yang lepas kita tak boleh ubah. Tapi, alright, apa yang berlaku dekat lepas sebenarnya, antara cara-cara untuk you keluarkan superpower, untuk you tengok apa sebenarnya hikmah yang you boleh ambil. Jadi untuk semua yang berada dalam sesi live dan juga dalam sesi Zoom hari ini, Rahman sangat yakin dan percaya, alright, you all ada journey you all ada kisah silam you all ada pengalaman hidup you all sendiri, perjalanan hidup you all sendiri, tapi malam ni ada beberapa soalan yang Rahman nak tanya dan insya-Allah soalan ni akan membantu you all keluarkan superpower dalam diri you all. Apakah soalan tu? Okay, are you ready dengan soalannya? Bismillah. Inilah soalannya untuk you all. Okay. Bila cerita tentang PAS, ada 3 soalan ni yang insya-Allah bagi Rahman. Sebab Rahman sharekan benda ni based on apa yang Mama dah ajar Rahman. Apa yang Mama dah recall balik Rahman, buatkan Rahman keluar superpower Rahman. Apa yang Mama tanya Rahman keluar segala-galanya isi dalam Rahman. Okay? 3 soalan. Yang lepas akan membantu you all capai more now and future. Iaitu, apa pengalaman atau pencapaian yang you dah capai? Semua dalam ni adalah manusia. Jangan cakap dengan Rahman you tak ada apa-apa pengalaman. Jangan cakap dengan Rahman you tak ada apa-apa pencapaian. You dapat makan hari ni pun adalah satu pencapaian. Ada orang tak dapat makan. You dapat masuk Mama Sab ni pun antara salah satu pencapaian. Okay, you sihat tubuh badan pun antara salah satu pencapaian. Please, kepada semua yang berada dalam sesi Zoom and live hari ini, you recall balik diri you. Apa pengalaman dan pencapaian yang you dah pernah buat, dah pernah capai. Okay, recall kejayaan waktu sekolah rendah, waktu sekolah menengah, kejayaan waktu sukan, dijadikan ketua kelas,
pernah menang ini, pernah menang itu, pernah dapat pujian ini, pernah achieve ini. Whatever pengalaman and pencapaian you all, please list down. Okay? Boleh? Okay? Yang kedua, apa skill yang you pernah buat? Dalam ni ada orang dia tak tunjukkan skill dia. Dia rasa takutlah aku nak bagi tahu aku pandai ni, takutlah aku nak buat ni. Right? Aku buat ni nanti silap, apalah, banyak sangat fikir. Jadi Rahman nak yang lepas. Okay, Rahman sangat yakin dan percaya. Apa skill yang you pernah buat? Pernah ada skill bercakap depan halayak ramai. Pernah skill deal dengan orang lebih tua. Pernah ada skill membaca lebih laju. Pernah ada skill what? Whatever skill, kemahiran yang ada dalam diri you. Kemahiran menjahit lah, kemahiran bercakap, kemahiran bercerita, kemahiran apa lagi? Menulis, kemahiran apa lagi? Whatever skill yang you pernah buat, list down. Okay. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ini antara paling power sebenarnya. Dan Rahman sangat yakin semua dalam ni ada something story yang lepas yang you macam rasa benda tu bengang. Something yang lepas yang you rasa benda tu yang menyebabkan you berat. Okay? Right? Yang lepas buatkan you berat, yang buatkan you rasa macam down, yang buatkan you rasa macam stress. Please jangan tengok benda tu. You tengok apa hikmah positif dari apa yang berlaku dalam hidup you. Yang ketiga ni sangat-sangat superpower. Okay? Yang ketiga ni sangat-sangat superpower. Rahman share dengan you all semua. Whatever happen past. Okay? Kalau you dapat shift, you ambil hikmah positif daripada journey yang you dapat, that's the superpower yang gila-gila power. InsyaAllah membantu you all capai more and capai more. So inilah 3 soalan antaranya yang Mama pernah tanya Rahman. Okey, Rahman ingat lagi waktu tu 2018. Hujung-hujung tahun 2018, Mama tanya Rahman. Rahman, actually apa yang berlaku dalam hidup Rahman waktu umur 0 sampai 7 tahun? Mama tanya Rahman macam tu. Apa yang berlaku dalam hidup Rahman umur 0 sampai 7 tahun? Amazingly, start soalan tu, dia mengubah segala wiring dalam hidup Rahman. Okay? Sebelum Rahman join Mama Sab, Rahman pernah gagal bisnes. Sebelum Rahman join Mama Sab, Rahman pernah stres. Okay? Sebelum Rahman join Mama Sab, Rahman pernah rugi beriban-riban. Tapi the moment Mama tanya soalan tu, hilang segala masalah Rahman. Yang Rahman nampak adalah, aku ni seorang yang special. Okay? Benda inilah yang memberikan Rahman satu keyakinan yang sangat dahsyat dalam diri Rahman. Dalam umur 0 sampai 7 tahun, apa yang Rahman buat sebenarnya? Macam mana hidup Rahman? Jadi Rahman sharekan dengan you all semua. Benda ni nampak macam pelik apa Rahman share, tapi you boleh gunakan soalan-soalan ni untuk membangkitkan energi you all. Waktu Rahman umur 0 ke 7 tahun, just for sharing dengan you all semua, Rahman tahu you all pun ada story you all. Okay? 0 ke 7 tahun. Alright, Alhamdulillah. Rahman sangat ingat lagi momen Rahman. Pertama, momen Rahman nangis sebab Rahman tak dapat skor waktu exam tadika. Rahman ingat momen ni. Okay? And then, bila Rahman tak dapat skor penggal pertama, waktu tu dekat-dekat bulan puasa, Rahman tekad. Orang panggil apa? Azam kalau apa puasa apa yang puasa sebagai apa tu? Lupalah pula Rahman Okey, puasa apa nama dia tu? Ada bagi tahu apa? Yes, puasa nazar. Waktu umur Rahman 7 tahun, okey, Rahman puasa nazar. Imagine waktu 7 tahun biasanya tak puasa kan? Masih main lagi, tengok member kita main apa semua kan. Waktu 7 tahun Rahman ingat lagi momen tu Rahman puasa nazar. Okey, semata-mata Rahman nak dapat nombor 1. Okey, Rahman nak dapat nombor 1. Right? Rahman nak dapat nombor 1 dan amazingnya, alhamdulillah, waktu akhir tahun, peperiksaan akhir tahun, alhamdulillah, yang nombor 1 dalam kelas ada 2 orang. Kawan Rahman and Rahman. Rahman masih ingat lagi siapa kawan Rahman yang sama-sama nombor 1 tu. Sampai sekarang Rahman masih ingat. Markah sama, grade sama. Akhir tahun. Amazing gila. Alright. That's why Rahman rasa apa yang Mama tanya Rahman ni adalah something yang memberikan keyakinan Rahman.
Rahman ni sebenarnya dulu dah pernah berjaya. Bila kita recall diri kita yang sebelum ni kita pernah berjaya, apa pengalaman kita, apa skill yang kita ada, dan kita nampak hikmah di sebalik apa yang berlaku, whatever kejadian-kejadian, kita ambil hikmah positif, dekat situlah keluar you punya superpower. Keluarlah you punya, orang panggil push factor. Bulatlah keyakinan diri you ni power. Bila Rahman dah sharekan ni dengan you all semua, siapa ada rasa dan siapa dah mula dapat feel yang sebenarnya diri you all power? Siapa dalam ni dapat rasa diri dia power? Cuba respon dekat ruangan chat, saya power. Okay? Cuba respon dekat ruangan chat, saya power. Okay, Alhamdulillah. Alright. Benda ni nampak macam simple. Apa benda lah ni tanya-tanya apa pengalaman, apa pencapaian. Trust me. You all jangan percaya cakap Rahman, you feel sendiri. You feel sendiri. Okay? You boleh tuliskan apa pengalamannya. You boleh tuliskan apa pencapaian you, skill you. Right? Whatever berlaku dalam hidup you, you try tulis. Apa hikmah yang you dapat? Belajar jadi mata lepah. Okay, insya-Allah Rahman sangat yakin bila you dapat menjawab persoalan-persoalan ni. Kalau siapa yang tak dapat jawapan, tenangkan diri, reflect balik diri, rasa syukur dengan diri, rasa sayang dengan diri, you tuliskan. Okay? Mungkin dalam ni ada yang rasa macam, apa pengalaman aku Apa pengalaman aku Siapa yang rasa tak boleh keluarkan, ini untuk you all. You tenangkan diri. Alright? You tenangkan diri. You recall diri you, you pejam mata. Cuba tanya. Rasakan sayang dalam diri you, rasakan syukur dalam diri you. You akan keluarkan jawapan-jawapan ni untuk you all. Right? InsyaAllah. Saya power. Let's go. Kita pergi yang seterusnya. Kita dah bercerita tentang yang pas. Okay? Yang pas, you boleh dapatkan 3 ni untuk you keluarkan superpower. So, what next? Alright? Bila you dah boleh keluarkan pas, kita akan pergi yang seterusnya. You dah dapatkan superpower you. Let's go. Kita pergi pula kepada future. Macam mana you all punya past, you dah dapat jawapan tu, macam mana you nak linkkan, okay, dengan future yang you nak. So, ada beberapa soalan untuk future yang insya-Allah you dah dapat superpower you, you ada soalan-soalan ni akan bantu you lebih jelas. What future yang you nak capai? What future yang you boleh dapat? Silakan, ini soalan untuk future. Silakan. Soalan untuk future you all. By the time end of 2021, apa pencapaian you? By the end of 2021, apa contribution you? Okey, bahasa Melayu adalah pencapaian, contribution tu maksudnya apa yang you nak serve orang. Apa yang you nak bagi. Okey? Bila you nak design you punya future, 2 soalan ni you kena tanya. Apa pencapaian you yang you nak capai? Apa contribution you yang you nak bagi kepada people? Sebab kita hidup bermasyarakat. Okey, bukan sahaja untuk diri, tapi adalah untuk masyarakat. Okey, Rahman ulang, bukan je untuk diri, tapi untuk masyarakat. Sebab bila you untuk diri, sampai satu tahap you akan pergi level puas. Okey? Ada orang sampai 10,000 dia dah puas. Ada orang sampai 50,000 dia dah puas. Jadi macam mana nak tingkatkan kepuasan dia? You pergi kepada contribution. You dah cukup untuk you fikirkan apa you nak bagi pula dekat orang. Walaupun dalam ni you rasa macam belum rasa boleh bagi dengan orang, cuba you fikirkan apa future you dan apa contribution you nak bagi. Okay? Right? Okay, boleh semua? Dah start? Dah boleh dah? Dah keluar dah jawapan dia untuk apa contribution, apa pencapaian you all? Boleh semua? Boleh semua? Boleh semua? Alhamdulillah. Boleh Okay. So next. InsyaAllah, you all dah ada superpower you yang pas. You dah tahu apa nak capai. And now. Okay, now. Alright, now. So now. Okay, now buat apa? Kita dah tahu dah yang berlaku tu dah jadi superpower kita.
itu adalah kita. Itu adalah pembentukan diri kita. Itu adalah genetik kita yang dulu. Kita pernah jadi ketua, kita pernah ada skill, kita pernah ada superpower yang dulu. Okay? Now kita dah nampak apa kita nak capai. Apa kita nak capai. Kita dah tahu kita start. Okay? Sebelum kita start macam mana? Pas. Kita dah tahu apa ending yang kita nak. Now. How you nak maksimumkan yang pas, connect dengan now, and akan pergi kepada future you. Let's go. Inilah soalan-soalan yang you boleh tanya dalam diri you supaya you sendiri akan nampak. Okay? 3 soalan. 3 soalan yang sekarang boleh membantu you. Daripada yang lepas, you connectkan dengan yang now, dan insya-Allah akan capai kepada future you dengan mudah. Okay? Iaitu apa opportunity yang you ada. Sekarang ni, apa opportunity yang you ada? Apa yang boleh buat? Dan apa step untuk ke future you? Right? Jadi semua yang berada dalam Zoom ni, Rahman sangat yakin you all adalah ejen mamasab. Okay, pelik pula kalau masuk dalam Zoom ni bukan ejen mamasab. Okay, kalau yang berada dalam live, mungkin you all bukan ejen mamasab, tapi Rahman just sharing dengan you all semua. Kalau yang berada dalam Zoom, you all nampak apa opportunity yang ada dalam mamasab? Nampak ke nampak sangat? You all tahu apa yang you boleh buat? Okay. Alright. You tahu apa step untuk you pergi future you? Siapa yang nak naik agent, you tahu apa step dia? Siapa yang nak naik stokis, you tahu apa step dia? Dan juga siapa yang nak pergi master, you tahu apa step dia? Alright. Bila you dah nampak opportunity, alright, bila you dah tahu apa yang you boleh buat, bila you dah nampak apa step untuk you pergi kepada future you, that's it. You buat ketiga-tiga benda ni. Gunakan superpower yang lepas. Masukkan dalam kenderaan sekarang. You pergi 100% insya-Allah. Future you akan terjadi. Apa yang you nak hari ni, apa yang you nampak hari ni, you grab. Insya-Allah future, apa yang you dah tulis tadi akan terjadi. That's how apa yang telah mengubah Rahman, apa yang Mama sampaikan kepada Rahman. Okay? Yang lepas jadikan kekuatan, yang sekarang ambil peluang, insya-Allah yang akan datang dia akan jadi you all punya kenyataan. Okay? Dan itulah untuk sesi sharing hari ini dalam masa lebih kurang 30 minit. Alhamdulillah, laju betul aku share ya. Okay? Dan penutup untuk sesi hari ini, okay? Kita recall sedikit untuk penutup sesi hari ini. Dalam live kita ada 3 timeline. Okey, Rahman tengok muka sikitlah. Okey, Rahman tengok muka sikit. Muka stres, kenapa muka stres ni? Muka janganlah stres sangat, senyumlah sikit. Bila ditulis je terus stres. Memang fokus betul lah. Bila tulis je stres lah. Bila tulis je stres lah. Ya Allah, aku tengok sedihnya. Aku rasa aku share ni macam tak stres. Kenapa yang dalam Zoom ni macam ada-ada je you all ni kan. Okay. Alhamdulillah, thank you so much. Dalam Zoom ni, oh, okay. Alright. Okay, Alhamdulillah. Okay, last but not least, okay. Rahman bagi rumusan sikit. You all dah faham Semua dah boleh faham Boleh faham tak? Alright, boleh faham tak? Okay. Before Rahman pergi kepada Q&A session, Rahman open spesifik soalan untuk sesi hari ini dulu. Okay? Rahman open soalan untuk sesi hari ini dulu sebelum Rahman tutup sharing dan pergi kepada Q&A. Silakan siapa yang ada soalan, you all boleh buka mic dan you all boleh bertanya. Soalan yang first ni kita mau kepada spesifik soalan berkaitan sesi hari ini. Boleh? Dan mungkin ada yang nak sharekan juga ke? Alright, mungkin ada yang nak sharekan juga. Rahman lebih prefer sebenarnya kalau you ada rasa nak share. You ada rasa nak share apa pencapaian you dulu. Apa skill yang you pernah buat? Apa hikmah positif yang you rasa you boleh dapat daripada life journey you? Okay, Rahman pun sangat-sangat recommended yang berada dalam Zoom ni. Okay, kalau you nak share,
recommend you share. Dalam ni ada 300 lebih. Kita tak tahu doa siapa yang diangkat. You share apa yang you pernah buat, apa pengalaman you yang lepas, membentukkan energi you, dan you dah clear dengan apa yang you nak buat, dan you dah nampak future apa pencapaian and contribution yang you nak buat. Kita tak tahu, ada 300 lebih dalam ni. Bila you share, mungkin ada doa-doa yang akan diangkat dan you akan capai more lebih cepat, insya-Allah. Silakan siapa yang nak share dan juga siapa yang nak bertanya, kita open ruangan mic. Silakan. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam. Okey, silakan tu. Siapa di sana? Abang Isma ke nama rasa? Abang siapa ni? Kena buka mic. Okey, buka mic, buka mic. Okey. Okey, saya pencapaian pernah paling tinggi pun pernah ada. Okey. Lepas tu saya pernah berniaga dan saya pernah juga rugi macam Pak Maman, riba-riban juga. Kan? Saya pernah ada food truck, saya pun semua ada, tapi sebab saya sebagai sekarang ni dikenali sebagai frontliner lah. Okay. Saya dengan kerja saya macam ni, sebelum ni saya bukan kerja macam ni, saya ikut VVIP sebagai bodyguarding. So masa saya tak banyak untuk tumpuan pada perniagaan. Jadi atas sifat percaya saya pada kawan-kawan, atas share yang saya laburkan, untuk 6 bulan pertama saya nampak dia punya hasil. Tapi bila kita dah terlampau banyak overseas, terlampau banyak outstation, di situ saya baru kenal kawan makan kawan kat situ. Ya, jadi saya balik, saya punya food truck tak ada, apa semua tak ada. So saya jadi down balik, Pak Maman. Bila saya down balik, saya bermula dengan jual kuih pula. Saya jual kuih masa bulan puasa, saya pergi rumah orang. Walaupun saya dah ada kerja tetap, tapi hati saya, jiwa saya nak berniaga. Saya akan jadi duduk, kalau saya duduk kat rumah tu, saya akan jadi macam ada something yang tak cukup. Kan? Jadi saya punya inisiatif, saya pergi rumah, dulu saya duduk kat Ipoh, saya pergi rata-rata rumah orang nak jual kuih tak? Tak apa, saya tolong jualkan. Dan saya akan kira persen dia macam mana. Sebiji kuih berapa sen yang saya ambil. Okey, habis dekat situ, so saya pun makin padat saya punya kerja, jadi saya lose kat situ. Banyak juga macam sistem-sistem yang memasak ni masuk kat saya tau. Daripada WhatsApp, kawan-kawan ajak apa semua join. Tapi saya tak rasa terbuka hati tau. Tak rasa terbuka hati nak join. Tapi bila one day dalam bulan 11 tahun lepas, kan, saya buka balik Facebook, saya tengok memasak ni. Masa tu saya ingat lagi, saya DM Mama Cik dan saya tanya kat dia, saya penggemar kambing yang betul-betul orang kata ekstrim. Saya memang gila daging kambing. So saya beli kat dia dalam jumlah yang banyak. Jadi Mama Cik pun perkenalkan, kat situ Mama Cik perkenalkan. Lepas tu saya compare dengan apa yang sebelum ni orang pernah perkenalkan kat saya. Kan? Bila saya compare yang tu, saya dapat orang kata satu pencerahan kat situ, yang mana yang sebelum-sebelum ni sistem dia agak tergantung tau Pak Maman. Sistem dia ada agak tergantung. Yang sini apabila saya dapat brief, saya dapat pencerahan daripada Mama Cik, kan, macam mana sistem ni berjalan, dan dia ada hitam putih dia. Lepas tu kita tak perlu nak susah payah nak pergi kat sana, nak kena tarik orang ni, nak kena keluar modal baru nak dapat harga sekian, kan. Saya pada awalnya saya just makan sebenarnya. Saya masak dan saya bagi kawan-kawan makan. Benda yang saya simpan untuk stok tak ada kat saya. Habis orang beli. Saya tanya Mak Cik, harga pasaran ni berapa? Dia kata RM55. Saya pun jual kat orang. Saya tak register lagi masa tu. Jadi saya kata, benda yang aku makan, aku boleh dapat untung balik. So why not aku teruskan je. Jadi daripada situ saya mula bertapak dan saya belajar sikit demi sikit. Dan bulan 12 saya fight seorang-seorang.
saya fight seorang-seorang. Papa pada mesej saya masa tu personal sale 10k. Dapat nasihat daripada Papa sampai sekarang lah. So alhamdulillah, walaupun tak terlampau grow up lagi, tapi pencapaian bulan Jun bolehlah performance. So now saya enjoy dengan apa yang saya buat ni. Itu je lah. Alhamdulillah. Bulan Jun berapa? Boleh share? Berapa sales? Bulan ni saya target, saya sebenarnya saya ada target performance. Saya tengok Mama Cik, dia pakai baju yang Papaman pakai ni tau. Jadi first target saya nak baju. First target saya nak baju tu. So saya mesti dapatkan stokis. Itu je. InsyaAllah. Amin. Amin. First target saya tak nak target yang jauh-jauh lagi. First target saya nak baju Papaman tu je. Itu je. Saya sebagai maknanya baju yang saya nak tu sebagai saya punya azam saya tau. Lepas pada saya dapat baju tu, saya nak bawa saya punya anak tim saya bersama-sama naik atas stage. Itu je. InsyaAllah. Amin. Okey, untuk paling tinggi pernah capai 10,000 personal sale Abang Jun apa nama? First saya register, lepas tu saya terus score 10k untuk personal sale je. Saya tak ada team lagi masa tu. Abang nampak tak apa skill dan juga kelebihan yang ada dekat diri abang bila abang buat personal sale 10k tu? Apa yang abang nampak dalam diri abang, something valuable dalam diri abang? Mungkin Papaman, saya guna saya punya skill masa saya menjaga kuih, bercampur dengan orang. Lepas tu saya punya orang cakap pergaulan dengan orang. And bila saya dah buat satu benda, bila saya berbual ataupun berjumpa dengan orang, 2 saya mesti selit apa yang saya jual. Nantaklah orang nak kata apa. Macam Papaman cakap, jangan overthinking. Jangan overthinking. Nantak engkau tak suka ataupun yang penting aku boleh jual aku punya barang. Itu je. Bagus. Kan? Sebab saya dah rasa drop, saya dah rasa ni, so yang ni saya nak grow up. Itu je lah. Saya tak nak pandang belakang dah. Oh, now berapa ramai tim Abang Jan? Sekarang ni saya ada 10 yang menunggu ada lagi untuk approve. Lepas tu anak-anak dia saya pun dah ada cucu cicit semua. So alhamdulillah. So yang dalam 5-6 orang lagi saya tengah personal recruitment doang untuk bina tim dan bagi semangatlah Papaman. So saya minta izin kat Papaman, apa yang Papaman cakap ni saya akan copyright untuk saya sampaikan pada anak dia saya lah. InsyaAllah boleh. Memang itulah. Silakan. Sebab apa yang Rahman kongsikan hari ini bukanlah ilmu Rahman, tapi adalah untuk kita semua. Kadang-kadang sebab itulah Rahman ada share awal-awal tadi, ramai kita dibelenggu oleh PAS. Okay? Dibelenggu oleh PAS. You ni sebenarnya power tau. Tengok Abang Jan. First month boleh pergi 10,000. Apa yang digunakan dekat PAS dia? Yang digunakan dekat PAS dia skill bergaul dia. Yang digunakan dekat PAS dia adalah untuk redah je keberanian. Gila kau pergi ketuk rumah orang jual kuih. Malu bhai. Malu bang, malu. Betul malu. Malu nak mampu. Okey, dalam live tak boleh carut. Okey, sebab malu dia sebab saya bekerja kerajaan tau Papaman. Orang tahu saya bekerja apa. Tapi saya buat kerja tu juga. Kan? Orang nampak skill yang lepas Abang Jan. Segala keberanian dia, segala apa skill dia. Dia pakai balik masuk dalam platform ni. Yang dia nampak benda ni boleh add value. Ya, betul. Itulah yang menyebabkan sebenarnya topik hari ni adalah Rahman nak you all recall balik. Yang sebenarnya you all ni power tau. Dalam ni siapa yang pernah jadi ketua? Angkat tangan say I. Ketua pengawas, ketua kelas, ketua kelab persatuan, ketua keluarga. Okay. Semua dalam ni, you all adalah dah ada leadership yang mungkin you dah terbentuk. Sebelum-sebelum ni. Rahman sangat yakin siapa yang dalam ni ada genetik gitulah. Rahman dah cakap dekat hari tu, ada dekat Mikael pun Rahman dah cakap. Siapa yang dalam ni ada genetik ketua, pernah jadi ketua.
You all ingat, dalam kelas you all ada berapa orang? 40 orang kan? Biasa, 30-40 orang, betul dalam kelas? Kenapa you all yang dipilih? Pernah fikir tak? Kenapa you all yang dipilih? Right? Bila you dah dipilih, dan tu adalah something for good. You dipilih untuk jadi ketua adalah something for good. Itulah pengalaman dan juga pencapaian yang ada. Yang mungkin dalam ni tak pernah jadi ketua bukan bermakna you all tak pernah jadi, tak ada pencapaian, tak ada pengalaman. Dalam life you all, ketua dalam diri you all sendiri. Mungkin you pernah manage kerja tu dalam, ada banyak kerja you boleh manage, siapkan dalam satu masa singkat. Means you adalah you seorang committed. You boleh work under pressure. Bila you faham benda tu, what happened in past, you gunakan superpower you dalam this business, you memang boleh grow laju. Benda ni yang Mama record Rahman dulu. Ingat balik, Rahman dulu ketua. Rahman ketua daripada, bukan Rahman nak riak, Rahman just share supaya you all nampak benda ni is real. Rahman ketua kelas daripada darjah 4 sampai tingkatan 4. Tingkatan 5, Rahman hampir dijadikan ketua pelajar. Rahman adalah ketua PRS. Imagine dekat sekolah tu ketua PRS yang pegang majlis perhimpunan hari-hari. Korang rasa? Biasa kalau majlis perhimpunan, pengawas yang handle kan? Tak percaya you boleh pergi tanya cikgu SMK SAAS 2015. Rahman yang handle perhimpunan setiap hari. Sampai waktu apa tahu? Terpaksa gile-gile sebab PRS gila kuasa. Okey, hari ni PRS, hari ni pengawas, hari ni PRS, hari ni pengawas. Tak percaya? You boleh pergi tanya cikgu kat SAAS. You boleh tanya kaunselor dekat SAAS. You boleh tanya sendiri cikgu tu. Sebab Rahman hampir dipilih untuk jadi ketua pelajar. Jadi apa yang Rahman nak sharekan dengan you all? Benda ni yang mengingatkan Rahman tau. Dulu Rahman ingat Rahman ni loser. Bila dah gagal, Rahman ingat Rahman ni loser. Tapi sebenarnya tak. Okey? Mama tanya soalan yang simple je dengan Rahman. Apa yang Rahman pernah capai ya? Sebelum-sebelum ni, dia terus tarik. Energi tu datang terus memberi keyakinan. Oh ya, aku ni power lah weh. Dalam kelas aku 40 orang, aku dipilih jadi ketua. Dalam tim rugby ada 30 orang, aku dipilih jadi kapten rugby. Walaupun kurus kering. Faham tak? Dekat sini you faham tentang value of yourself. You nampak segala kebaikan, segala kekuatan dalam diri you. Soalan yang mungkin akan bagi you satu hint. Kenapa dalam banyak-banyak family you all yang dilorongkan dalam memasak? Cuba bagi jawapan. Why? Why? Okay? Untuk you all. Boleh jawab tak soalan? Ramai kan dah kenal Mama Sab? Betul? Ramai yang dah join Mama Sab tapi sekerat jalan, betul? Why? You. Okay? Kenapa korang? Pernah fikir tak ni? Kenapa korang? Ramai orang buat bisnes dekat luar sana kena hilang duit, tapi you diselamatkan. Ramai orang dekat luar sana gagal, stres, pressure, you diselamatkan. Why? Benda ni lah yang Rahman pegang juga menjadi pendirian Rahman. Whatever it is, Mama Sab is place untuk aku ubah segalanya aku nak ubah. Untuk aku ubah diri aku, untuk aku ubah family aku. Bila you faham, you tanya soalan ni dekat you all. Bila you rasa macam down, bila you rasa macam give up, boost up energy you. Kenapa dalam banyak-banyak orang aku yang dipilih? Yang dah join Mama Sab 100,000 lebih. Yang maintain and active 20,000. Why you yang dipilih masih lagi aktif? Sebab ada something dalam diri you, itulah kita panggil future. Itu yang kita panggil future. Bila you dah dipilih, ni Rahman selalu tetap terapkan dalam diri Rahman. Bila Rahman faham, Rahman yang dipilih untuk join Mama Sab. Jadi Rahman adalah orang yang dipilih untuk design future Rahman the best. Untuk design contribution Rahman the best. Rahman sangat yakin dan percaya bila you pegang benda ni, you akan sentiasa ada energi. Whatever happen, sales drop ke, team tak follow ke, you tahu value diri you. You tahu jauh mana you boleh pergi. Sebab
you dah ada diri you. Faham? Okay, you ada experience you ada pengalaman you ada skill you. Benda ni you pegang for future, insya-Allah you akan boleh capai more. Alright, so untuk Abang Jan, okay, kita tak habis lagi untuk Abang Jan. Jadi untuk Abang Jan, by end of this month, berapa ramai yang Abang Jan nak registerkan dan nak pastikan tim Abang Jan aktif, dan juga berapa sales yang Abang Jan target. InsyaAllah 100% yang Abang Jan confirm. Saya target papaman, tapi saya punya target long term sampai hujung tahun. Saya target untuk recruitment, saya target dalam 100 orang plus sampai bulan 12. InsyaAllah, amin. Bulan ni insyaAllah saya target untuk dapatkan baju papaman lah. Bulan lepas dah berapa sales? Bulan lepas 22k. Bulan ni sekarang? Bulan ni saya target nak dapatkan baju papaman. Sekarang dah berapa? Sekarang untuk sampai 13 hari bulan almost hampir-hampir 10. Hampir-hampir 10. Alright. Keep it up. Growkan lagi network, growkan lagi. InsyaAllah Paman. Okay. So saya sementara tu saya nak minta izin apa yang Paman cakap ni saya akan sampai pada anak DS lah. Itu je lah. Okay. So Terima kasih, kita doakan Abang Jan insya-Allah. Okay. Baju saiz apa? Tadi sekejap. Takut OOS. Takut OOS. Itu pun satu semangat tu, bagi saya semangat tu. Pasal saya tengok Mama Cik pakai saya jadi geram tau. Saya kata macam mana nak dapat baju ni, ada jual ke? Dia kata kena grab stokis. Okey, fine. Saya kata saya akan grab stokis untuk dapatkan baju. Amin. So saiz berapa? Saiz berapa? Booking awal. Saiz L Paman. M eh? L. Saya L. Okay, insyaAllah. So kita Thank you. untuk Abang Jan, insyaAllah paling cepat untuk dia capai stokis bulan ni. Dan insyaAllah whatever happen, okay, keep going, keep consistent, growkan lagi team, recruit more, just sharing saja. Yes. Okay, jangan rasa ada apa-apa expectation sebab kita faham business ni tentang share. When you share more, you get more, insyaAllah. Yep. Okay, berikan tumpukan dan kita doakan untuk Abang Jan, insyaAllah. Amin. Thank you Abang Jan. Terima kasih semua. Okay, so Rama rasa kita akan jadikan penutup sikit untuk sesi Zoom hari ini dan kita akan pergi kepada Q&A session. Mungkin you all nak tanya selain daripada Zoom ni. Okay, so untuk penutup, compile daripada apa yang Ramanda sharekan tadi sampailah sekarang yang you all kena faham. Alright, sekarang apa yang lepas adalah kita belajar daripada yang lepas. Okay, kita belajar daripada yang lepas, jadikan kekuatan dan energi kita. Okay, dan kita design for future kita. You jangan hidup dengan follow the flow. Bukan. Kalau you follow the flow bermakna you membiarkan pas tu berlarutan sampai hujung nyawa je. Okay, siapa yang follow the flow bermakna you membiarkan apa yang berlaku dekat pas mengikut je sampai you punya hujung nyawa. Tidak. Kita nak apa yang hari ini, yang lepas kita belajar, in future kita design. Boleh? Jadi itulah perkongsian Rahman untuk hari ini tentang timeline dan juga journey. Okey. Jadi kepada sesiapa yang mungkin ada sesi Zoom dengan anak-anak tim, yang mana ada sesi briefing kepada dengan anak-anak tim, you all boleh left. Rahman benarkan you all untuk left. Dan sesiapa yang nak stay, you all boleh bertanya. Rahman akan bagi masa 30 minit untuk sesi soal jawab dan juga sesi sharing. Okey. Kita ada 30 minit. Alright. Silakan. Ada apa-apa soalan you all boleh tanya. Ada apa-apa yang nak share, boleh juga share. Silakan. Alright. Tanyalah, janganlah serius sangat. Janganlah serius sangat. Okey, tanya, cakap. Aku punya suara aku lontar jadi takut nak bercakap ya. Okey, Rahman ni tak makan orang ya, anak-anak. Rahman ni tak makan orang. Rahman ni hanya bercakap aja. Okey. Silakan. Ada yang nak bertanya, ada yang nak berkongsi, silakan. Ramai dalam ni nak mendengar you, nak berkenalan bersama. Silakan, siapa nak buka mic, buka mic. Laluan dibuka, tekan sahaja mic, orang terus mengenali kamu. Papaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Najib, Najib pula Rahim, silakan. Okey,
hari Sabtu yang lepas, tak silap Rahim, masa join Zoom dengan Mama, Hmm. Mama dia share tentang untuk kita kaji sejarah. Hmm. Dan lagi sejarah-sejarah tak boleh je lah. Hmm. So memang Rahim memang masuk lagi memang nampak Papaman lah kan. So Rahim nak belajar daripada sejarah Papaman, iaitu sejarah tentang macam mana tim Papaman terbentuk. Maksudnya sampailah yang sekarang. Okay, Soalannya. right, soalan dia adalah macam mana tim Papaman boleh terbentuk sampailah sekarang. Okay, good question. Alright. Good question daripada Rahim. Dan mungkin dalam ni pun ada yang tanya macam mana tim Papaman boleh terbentuk. Okay. So, story ni dan benda ni mungkin susah sikit untuk you all nak copy. Alright. Mungkin agak susah sikit untuk you all nak copy. Tapi Rahman sangat yakin dan percaya you all boleh belajar something how untuk you grow dalam business network Mamasab. Okay. Before Rahman join Mamasab, alright, actually benda ni Rahman nak share esok. Sebab dah tanya pasal jenis tau. Sebab esok Rahman punya turn kena Zoom morning booster. Tapi terawal sangat pula dia tanya. Okey, tak apalah, nanti esok korang masuk lagi jangan korang tak masuk. Aku lempang korang nanti. Walaupun dah dengar cerita ni, esok masuk juga ya. Okey, awal pula soalan dia ni. Apa awal sangat? Kita simpan soalan ni boleh tak? Sebab esok nak kena jawab juga ni macam mana Rahman grow. Boleh. Boleh simpan esok nanti aku berulang cerita yang sama tak best. Nanti cerita sama tak best. Sebab esok turn Rahman juga. Aku dah siap slide dah muka aku dulu, kini dan selamanya. Muka dulu, rambut sikat tepi, rambut acah-acah, rebonding. Okay? Dulu punya dah simpan dah. Advance betul Rahim ni. Okay, kita pergi kepada soalan lain dululah. Alright, kita pergi kepada soalan lain dulu. Awal dia boleh baca aku nak share apa esok ni kot. Connection kuat tu, dia boleh baca. Rahman ni rasa nak share apa esok. Aku tanya teruslah. Bagus. Okay, next kita tanya soalan lain lah. Sebab soalan Rahim ni bakal dijawab esok. Jadi Rahman tak nak ulang jawapan dia. Next soalan lain. Comel je. Okay, lagilah bertanya lah. Bila kita bertanya, Rahman start tekan slide, semua tunduk. Muka acah-acah tulis. Dah tak ada tulis-tulis lah. Jangan acah sangat acah sangat. Bila aku start je aku tekan, tengah mata mermati dah terus. Standard. Okay, standard lah tu Biasalah, cikgu tanya je. Siapa ada nak tanya soalan? Syafiq on lah mic. Siapa Syafiq? Okay, Syafiq mana Syafiq? Syafiq mana Syafiq? Better you all on lah mic. Rahman tak kenal korang tau. Rahman baru tahu nama abang yang tadi tu Abang Jam. Okay? Rahman tak ingat pun nama dia. Rahman ingat random. PM je semua. Jadi bila Zoom ni, nampak, oh ini Abang Jan. Oh inilah tim Mama Cik yang aku pernah PM sebelum ni. Rahman adalah orang yang senang lupa nama. Tapi kalau you bagi muka, Rahman senang ingat. Silakan. Rahman prefer lah, you all buka lah Zoom. Buka kamera, buka mic, bertanya. InsyaAllah Rahman boleh scan muka you all semua, boleh nampak lah mana muka-muka ada masa depan. Mana muka-muka kena istighfar banyak ni. Jahatnya tak adalah, gurau lah. Gurau. Tanyalah. Aku main selit-selit bercakap ni, aku diam kan tak ada orang bercakap. Ya Najib, tahu dah nak bercakap daripada tadi. Tadi nak tekan ni. tak betul sama, betul kita sama. Silakan Najib, tanyalah soalannya Najib. Dia macam ni. Saya lupa lah, tapi saya pernah ingat lah konten masa Mama cerita pasal yang masuk keluar itu apa ni? Masuk keluar total anak DS itu biasa dalam bisnes kita lah. Maksudnya keluar masuk tu biasa. Maksudnya kita just fokus je kerja kita, keluar masuk tu tak payah fikir. Yes. Macam mana tu? Maksudnya, alright, apa yang dimaksudkan dalam business network ni macam business perhubungan. Dan macam kita punya live perhubungan. Bukan business saja tau, macam live perhubungan kita. Rahman nak tanya, adakah you all masih rapat dan masih kenal lagi semua kawan-kawan sekolah you all? Pernah? Masih kenal lagi, masih rapat lagi? Ke dah mula renggang-renggang? Yang ngam je yang akan rapat. Okay?
Sama juga dalam business network. Business network, siapa yang rapat dengan kita? Siapa yang selalu engage dengan kita? Siapa yang selalu masuk training dengan kita? Itulah yang orang akan follow kita. Sama juga dengan kawan-kawan sekeliling kita. Kawan-kawan sekeliling kita yang mana mula dah menjauh. Okey, lagi-lagi kebanyakannya dah start berkahwin. Dah mula dah, tak boleh wife aku tak bagi keluar. Okey, yang mana perempuan pula, tak boleh lah, anak aku kena jaga anak kat rumah. Susah nak girls day out. Biasa ke girls day out? Yang mana dah berkahwin ataupun boys day out. Biasa ke? Ke dah macam dah jarang-jarang. Sebulan sekali pun macam susah. Tahu PKP sebelum PKP? Sebelum PKP. Macam susah juga kan? Macam dah susah, betul tak? Kadang-kadang. Ada selalu tak? Sejak kahwin dah tak rasa dah. Tak ada dah girls day out. Tak ada dah boys day out. Tak ada movie night bersama the boys. Tak ada dah. Sama juga dengan network kita. Itu yang maksud Mama. Manusia ni, dropship kita datang dan pergi. Alright? Jadi kita memang tak perlu nak risau pun tentang yang keluar masuk. Yang kita perlu adalah kita jaga siapa yang masih bersama dengan kita. Kita jaga siapa yang follow kita. Siapa yang still lagi buat marketing, siapa lagi yang still masuk training, siapa lagi yang still engage dengan kita, bertanya, nak dapatkan bantuan, nak dapatkan support. Itu yang kita fokus. Yang keluar tu biasa. Okay? Ni just sharing dengan you all semua. Rahman sampai nak ajak lepak kawan sekolah dah tak boleh macam nak lepak dah tau. Macam aku type je dalam group tu macam masuk hantu ke apa, semua diam. Okay? Semua dah tak layan dah. Alright, semua dah tak layan dah. Alright. Jadi kawan Rahman adalah siapa? Bunyi macam sedih kan? Kawan Rahman adalah you all. Siapa nak ajak keluar dengan Rahman? Siapa nak keluar dengan Rahman? Angkat tangan say I. Okay, you all lah kawan Rahman sebenarnya. Alright. You all lah tim-tim Rahman sebenarnya. You all lah kawan Rahman, kawan gila-gila Rahman, kawan lawak-lawak Rahman, kawan seperguruan Rahman. Bagi Rahman, korang lah adalah kawan Rahman. That's why Rahman boleh spend masa banyak dengan korang. Rahman tak kisah pun yang kat luar. Sebab yang keluar aku ajak pun tak nak. Okay, korang jom lepak. Oh nantilah busy. Aku bantai kau busy, kau student lah. Cibai betul. Sampai kadang macam tu, kadang carut tau. Sorry lah aku busy doh, tak sempat doh weekend ni. Engkau weekend Sabtu, Ahad sama je dengan aku. Rasa macam tapi dah tak ada apa-apa kan. Jadi you all lah kawan Rahman. Daripada Rahman spend time dengan diorang, Rahman better spend time dengan korang. Jadi itulah jawapannya Najib. Orang yang keluar tu biasa, yang penting yang bersama kita. Alright? Dapat Pak Rahman. Keluar tu kita Al-Fatihah kan lah. Ataupun kalau ada kan tak siap Rahman, siapa live bacakan Yasin, ada kan stiker tu kan? Okay, ada kan stiker tu kan? Siapa yang live je kau bagi stiker tu. Semoga permudahkanlah dia. All the best. Yasin. Gurau. Ini just lawak-lawak je, bukan serius gitu je. Alright. Alright, lagi soalannya. Papa Man. Ya, hai Hanan. Salam kenalan. First time jumpa Hanan. Ya Hanan, boleh ini Hanan. Kenalkan diri dulu. First time. Saya baru join Zoom, bukan Zoom. Saya baru join memasak ni dalam bulan lepas kot, tapi hujung-hujung bulan. Bagus, baru lagi. Dan saya nak join ni, family saya tak support langsung. Okay. So macam mana saya ni macam mula-mula tu saya baru habis belajar dan saya tak ada kerja. Lepas tu saya scroll lah grup jawatan kosong Al-Ustaz kan. Saya jumpa banyak sangat yang pasal memasak tu. Lepas tu saya macam tak nak join. Lepas tu sampailah saya scroll, saya macam aku jumpa lagi sekali, wajib kena join juga. Lepas tu saya try scroll, tengok jumpa. And saya macam tak apalah join je.
Lepas tu bila saya join tu saya fikir macam tak apalah join je. So macam tak payah buat apa-apa kot macam tu. Sebab bila family saya tak support, so jadi macam susah sikit. Tapi bila saya join memasak ni, saya nampak macam wah, ini mungkin hikmah kenapa aku kena join memasak. Saya nampak memang lain gila. Sebab saya pernah berniaga online, saya pernah join dropship lain. Memang suasana memang lain gila. 100% lain gila. Saya pernah join dropship, tapi grup dropship tu tak ada apa. Kosong je. Macam tu. So sekarang ni saya nak minta semangat kat Papa Man and semualah untuk bagi saya semangat. Lepas tu saya nak tanya soalan, macam mana nak jadi aktif yang Papa Man cakap tu kan ramai yang join tapi hanya ada berapa ribu orang saja yang aktif. Macam mana nak jadi aktif tu? Alright. Okay. Hanan daripada Lydia siapa? Bushra. Oh, Bushra. Okay, Bushra. Okay, bagus. Alright, good job. Asyik Al-Ustaz ni mereka ni. Orang-orang Al-Ustaz. Okay. Dengar ke suara Rahman? Macam lagging je. Dengar? Hanan okey, Hanan? Yang lain okey? Okay. Okay, alright. Sebab nampak macam lagging. Okay. So, soalan daripada Bushra macam mana, first thing off, dia tentang tak support tadi. Alright. Kita pergi kepada yang tak support tadi. Dalam ni bukan Bushra. Hanan. Okay. Dalam ni bukan Bushra saja. Hanan Pemaman. Oh, silap. Dia teringat Bushra sebab dengan mak dia. Okay. Hanan. Minta maaf benar. Okay. Alright, dia tintong sikit. Tengok, nampak tak? Rahman ingat muka je. Ingat muka nama lain, faham tak? Mata pandang Hanan, nama sebut Bushra. Sebab itulah kena buka Zoom. Okay, so kita pergi yang seterusnya. Kenapa macam Rahman nampak Rahim daripada tadi macam ni je, okey ke tidak? Rahman takut Rahman yang tak clear ni. Sekejap kita bagi stable dulu. Okay, internet kita, bismillah internet. Bagi kerjasama internet. Rahman nak share ni, ramai ni, 200 lebih ni internet. Okay, internet. Okay, alhamdulillah. Okay, let's go. Pertama sekali soalan untuk Hanan tadi tentang tak disupport. Okay, alright. Ni nak bagi Hanan sedap sikit. Semua dalam ni pun tak disupport Hanan. Okay, kalau kita tak ada apa-apa, tak ada siapa nak support Hanan. Tak ada siapa nak boleh terima kita punya jalan kerja Hanan. Okey, tak ada siapa akan boleh terima cara kerja kita Hanan. Okey. Waktu Rahman join Mamasab. Okey, sebelum join Mamasab lagi lah. Okey. Sebelum Rahman join Mamasab, asalnya parent support. Buatlah Rahman buat bisnes macam-macam. Okey, Rahman buat bisnes macam domisi. Okey. Parent support je. Ayah Rahman first customer. And then Rahman buat bisnes lain, ayah Rahman pun jadi first customer. Boleh katakan waktu awal-awal bisnes yang buat duit, semua orang support. Okay. Yang buat duit semua orang akan support. Tak kira lah parent ke, member ke. Member daripada tak kenal jadi kenal. Kau yang buat bisnes tu okey tak bisnes kau? Okey lah, nanti kita ajak lepak-lepak makan, dia minta kita belanja. Semua tiba-tiba jadi support. Support dan minta juga. Okay, itu awal-awal sebelum memasak. Apa-apa bisnes yang jadi duit, orang akan support. Tapi bila Rahman mula tak buat duit, Rahman mula stres bisnes. Rahman ada buat bisnes. Esok Rahman tunjukkan gambar-gambar Rahman. Nanti you all nampak lah bisnes-bisnes Rahman. Mana-mana bisnes yang tak buat duit. Okay, yang Rahman stres. Parent Rahman pun tak support. Parent Rahman pun tak support. Dah lah tu kau ni untung sikit je. Macam aku tengok kau ni macam untung juta-juta. Tak payah buat lah. Stres je aku tengok kau ni. Okay. Untung nipis sangat ni, pening je. Tak payah buat lah Min. Dan paling last part sebelum Rahman jual Mamasab, tak payahlah buat bisnes dah Min. Nanti cepat tua kau Min. Stres je. Asyik-asyik kejar nak kaya, kejar nak kaya. Okay. Tak support juga. Alright. Sampai suruh Rahman berhenti, sampai suruh berhenti lah. Okay? Sampai suruh Rahman berhenti daripada buat bisnes. Tapi bisnes is
Rahman masih pegang lagi. Aku memang kena bisnes. Aku memang kena bisnes. Aku tak nampak lagi orang bekerja boleh jadi kaya raya juta-juta cepat. Boleh jadi juta. Boleh jadi juta dengan bekerja. Tapi lambat. Kita ni orang muda nak cepat, betul? Nak cepat, mestilah kena buat bisnes. Jadi memang Rahman dari, walaupun Mak Rahman suruh berhenti ke kan, Rahman asalnya ikutlah. Sebab Rahman tengah student, tengah study kan, ikutlah. Okeylah, mungkin ini takdirku, ayat dia. Ayat waktu dulu. Ini mungkin takdirku, aku tak pandai buat bisnes. Aku gagal buat bisnes. Ini mungkin takdir. Ayat tu keluar ya, bukan korang je ya, ayat kau keluar. Ayat ni pun keluar ya, dulu-dulu sebelum Rahman masuk Mamasab. Ini mungkin takdirku. Takdir punya takdir, tapi disebabkan keyakinan. Okey? Keyakinan yang Rahman memang nak buat bisnes. Right? Adalah terjadi certain case tu, itu nanti Rahman cerita kemudian lah. Cuma satu malam tu, aku ni dah tak nak buat bisnes. Tiba-tiba dapat call. Rahman, tengah main game sedap. Dulu rule of survival. Dia macam PUBG. Okay, dia rule of survival macam PUBG. Punya kita main stay up pukul 4 pagi, bunyi phone. Mamat ni mimpi apa ni? Lama aku tak contact dia, call aku ni. Hello Man, esok kau free tak? Aku ada projek ni Mamasab. Mamasab? Amelah datang office aku esok. Aku ni tak nak buat bisnes. Aku ni dah berhenti tau, didatangkan. Okay, apa yang Rahman nak bagi orang faham? Alright, sebenarnya tak perlu support sesiapa. Penting jiwa you memang you yakin memang itu jalan you. Bisnes adalah jalan Hanan. You yakin dengan jalan tu, tiba-tiba je akan datanglah nanti bantu Hanan. Tiba-tiba semangat tu boleh ada. Yang penting Hanan jangan pernah hilangkan rasa tu. Betapa Rahman nak bagi tahu, Rahman dah rasa dah berhenti, tiba-tiba di call. Maksudnya apa tahu? Memang dia tak nak bagi aku berhenti daripada buat bisnes ni. Jadi itu yang menyebabkan Rahman buat lagi. Buat lagi. Jumpa Mamasab, Pak. Masuk Mamasab. Awalnya Rahman bagi tahu Hanan kenapa Rahman punya ekstrim lagi tak disupport, okey. Rahman sampaikan tak bagi tahu Rahman awal-awal Rahman join Mamasab tahu dengan Mak Rahman. Waktu diinterview oleh Mama, dia Rahman pernah share juga. Waktu diinterview oleh Mama, duduk dekat meja tim admin ambil order semua tu, Mama tanya, Rahman ni sebenarnya dah habis study ke belum? Waktu tu belum study, belum habis. Right? Rahman terus jawab, dah habis Mama. Macam mana aku nak bagi tahu mak aku ni Aku dah kata aku accept job Mamasab ni. Rahman jumpa Mama lepas habis projek dengan kawan Rahman tu, Mama interview Rahman. Okey, Mama tanya, Rahman dah habis belajar ke? Dah Mama. Pening kepala terus balik tu. Macam mana aku nak cakap kat mak aku ni? Aku dah berhenti. Aku dah kata aku nak kerja dengan Mamasab ni. Balik tu, Rahman put 100%. Rahman yakin. Bisnes adalah jalan Rahman. Rahman cakap yes dengan Mama. Esoknya, bagi tahu dekat Mak Rahman, Ibu, Amin minta maaf kalau salah silap. Amin memang decide nak bisnes. Doakan Amin berjaya dengan Mamasab. Itu saja. So terus buat Mamasab 100%. Gila-gila bagi. Tadi pun aku terus tak datang. Tiba-tiba keluar surat, awak diberhentikan. Alhamdulillah. Gitu. Alright. Jadi begitulah sedikit story untuk Hanan, supaya Hanan nampak sebenarnya tak perlukan support tu bonus. Alright. Support tu bonus. Paling penting Hanan ada jati diri yang kuat. Hanan punya jalan adalah bisnes. Hanan nampak orang berjaya dengan bisnes. Hanan yakin atau tidak Hanan akan berjaya dengan bisnes. Bila Hanan sangat yakin, bulat yakin, Hanan boleh nampak muka Mem Nasa tu sebenarnya muka Hanan. Alright. Hanan boleh nampak Bonda Amy pun muka Hanan. Hanan boleh nampak Mami Yani pun Hanan punya muka. Okay, so bila you dapat feel you boleh berjaya, you nampak memang diri you boleh berjaya, nothing to, tak perlu pun support tu. Dalam diri you dah cukup kuat. Okay, dalam diri you dah cukup kuat. Okay, boleh membantu untuk soalan tak dapat support tadi? Membantu. Bantu So, yang kedua, soalan dia tadi apa? Aku dah lupa dah. Sebab aku rasa ni lagi core daripada soalan kedua dia. Soalan kedua, macam mana nak jadi antara 2,000 yang aktif? Okay. Untuk you jadi aktif dalam Mamasab ni yang dikategorikan aktif supaya you tak sesat jalan. Manusia ni dia selalu sesat jalan. Biasa waste, tiba-tiba masuk notification, kita nak tengok notification. Biasa?
You tengah pakai Waze, tiba-tiba masuk notification. Ting ting. You ada rasa nak tengok, betul? Betul. Inilah live kita. You buat Mama Sab, awalnya you nampak aku nak berjaya. Tiba-tiba datang notification. Rekrut dropship susah lah. Itu nama dia, hantu-hantu tu datang. Yang akan mengganggu, distract je. Hantu-hantu datang. Dropship ni susah lah. Tak payahlah bina tim ni. Commission sikit lah. Tak boleh grow lah Mama Sab ni, lambat kaya lah. Hantu-hantu tu datang. Okay. Orang yang terpedaya dengan hantu-hantu tu, dia terkeluar lah daripada orang yang aktif. Okay. Macam mana nak pastikan you boleh boleh duduk dalam landasan. Recommendation Rahman, jangan miss live Mama. Morning booster Mama, jangan miss. Rahman pernah share benda ni dengan Rahim. Alright? Rahim pernah experience, bulan ni dengar live Mama selalu. Bulan depan dia tak dengar live Mama. Walaupun dia buat banyak benda, disebabkan tak dengar live Mama, sale dia drop. Padahal, waktu dia dengar live Mama, buat benda sikit, tapi sale naik. Apa yang nak dipahamkan dekat situ? Macam mana sales Rahim boleh naik? Sales Rahim naik disebabkan fokus Rahim naik. Bila fokus Rahim naik, energi Rahim naik. Bila energi Rahim naik, whatever Rahim buat, tindakan akan sharp. That's why dalam manusia, dalam business network Mama Sab ni, sebenarnya you all kena pasang pendinding, kita panggil. Right, kena pasang pendinding. Pendinding insya-Allah paling tebal, paling kebal adalah dengar live Mama. Hantu pun lari. Okay? Orang sebelah kita tak biasa pun, siapa tu bising-bising tu? Sebab panas. Okay? Nak dipahamkan, itu pendinding utama yang kena dengar dekat you all semua. Dalam live ni, percaya cakap Rahman, 250 lebih, tadi 300, termasuk dalam live. You dengar live Mama, dia akan jadi pendinding. Okay? Alright, pendinding. Akan bagi you punya keyakinan, akan bagi you punya fokus, akan bagi you punya energy high. Jadi whatever you buat akan jadi bunyi tak? Akan jadi begitu. Alright. So itulah antara salah satu cara untuk keep dapat energy dan sentiasa aktif dalam bisnes memasak. Yang kedua, right, adalah jangan berhenti belajar. Walaupun Rahman dah buat juta-juta ni pun, Rahman still masuk live Mama. Okay? Ada sharing dalam grup Mama, Rahman baca. Okay? Baca juga sharing dalam grup Mama, tak miss. Right? So benda tu akan bantu you. Yang kedua adalah ilmu. Right? You dengar live Mama, you akan dapat ilmu yakin. You akan dapat ainul yakin. You akan dapat hakul yakin. 3 keyakinan yang cukup bulat akan bantu you boost. Benda ni Rahman sharekan dengan tim Rahman hari Sabtu lepas. Ilmu yakin. Dengan ada ilmu akan datangkan keyakinan. Ainul yakin. Dengan melihat kejayaan-kejayaan akan memberikan you keyakinan. Hakul yakin. You nampak dua ni membulat jiwa you, keyakinan terhadap apa yang you buat. So cukup kuat untuk you capai more. Boleh follow? Okay, so Adnin pula. Terima kasih Papa Man. Minta maaf ya kalau aku main sebut nama orang. Tak ingat nama orang, aku ingat muka je. Tapi muka Hanan ni macam hampir kurang muka Ala. Lebih kurang muka Ala. Betul kan? Cuba kau perhati Ya, nenek dia. Okey, kita tengok Alright, kita tengok. Rahman nak bagi awak faham. Sama kan? Sama kan? Sama tak? Besarnya. Sama. Sama kan? Sama. Okey. Alright. Hanan tahu apa performance apa yang Ala dah capai? Tahu. Tahu kan? Itu adalah next Hanan. Okey. Muka dah sama. Pencapaian bolehlah sama. Betul? Okey. Alright. So kita doakan kejayaan untuk Hanan. Hanan baru bulan pertama insya-Allah. Semoga dipermudahkan. So Hanan target Hanan for awal bulan ni. Okey, awal bulan pula. Bulan pertama full Julai ni berapa Hanan target? 1K. Berapa? 1K. Sekarang dah berapa? Dah
400 lebih baru sale. Oh, baru buat personal sale lah sekarang ni? Sekali dengan anak DS. Oh, dah ada anak DS, IC. Hmm. Bulan lepas berapa? Bulan lepas baru 300 lebih macam tu. Okay, bagus. Bulan lepas 300 tapi setakat ni dah half month dah hit 400 lebih. Good job. Okay, congratulations. Okay. Dah achieve last month punya sale. So by this month Hanan aim untuk achieve 1K lah. Faham? Recommendation Rahman fokus on 2,000. Okay, fokus on 2,000. Right, fokus on 2,000. Sebab kalau Hanan letakkan sikit sangat 1,000, bukan tak boleh, boleh nak letak 1,000. Nak bagi feel boleh lah. Tapi sebenarnya Hanan dah tahu nak grow dalam memasak macam mana kan? So keep aggressive buat cara untuk grow. Barulah cepat sikit. InsyaAllah boleh 2K. At least agent lah. Janganlah at least dropship. Okay. Sebab yang mana dah bulan kedua, memang Rahman recommend at least minimum agent. Kalau bulan kedua you dah masuk memasak, at least minimum agent. You push on agent. Sebab bulan pertama dah tahu dah marketing, WhatsApp trigger, WhatsApp status, ketuk pintu, dah tahu dah benda tu. Dah tahu benda tu, pergi mengajar. Apa yang you pandai. Cepatlah sikit grow. Okay. So all the best untuk Hanan. Kita doakan kejayaan untuk Hanan. Minimum agent, insya-Allah. Amin. Amin. Okay. Terima kasih Papa Man. Alright, welcome. Okay, last. Siapa yang nak sharing ataupun siapa nak bertanya? Paman. Laju je. Agus. Ya Agus. Korang perasan tak? Yang sharing hari ni kebanyakannya semua lelaki. Mana wanita ni? Lepas ni Allah pula. Queue up. Okay, gunakanlah. Sebab Agus masuk terus, kita bagi Agus. Okay Agus, silakan. Apa nak bertanya? Okay, Paman. Tadi pasal you cakap pasal kita tengok live founder Mama Sabrina kan. Memang Agus ada tengok lah semua. Lepas tu Agus ada share dekat team tau. Tapi, okay. Macam mana kita nak bagi kita punya team tengok live Mama. Sebab I rasa masalah ni pun ramai team-team lain menghadapi juga kan. Sebab kita, okay, biasanya macam leader Agus, dia bagi tahu, okay, apa yang Mama cakap pasal live tu, kita macam tulis, semasa live tu, kita tulis dekat WhatsApp group. Macam dia punya poin-poin yang penting. Supaya menarik perhatian dia orang untuk tengok in future. Kita hopefully macam tu lah. Kan? Tapi Agus perasan dia orang macam tak tengok tau. Sebab yang tengok tu biasa dia ada screenshot, lepas tu dia post dekat group. Hadir. Kan? Macam Agus pun post dekat dalam grup Lia, grup Mama Lin semua kan. Grup Hana. Tapi anak-anak Agus ada yang post tapi tak ramai. Macam mana kita nak pastikan diorang tengok? Sebab benda ni bagus tau. Tapi diorang macam tak boleh tangkap. Kenapa dia bagus? Good question. Macam mana nak menggalakkan ataupun membantu tim tu rasa macam nak masuk dalam sesi live Mama. Okay, good question. Siapa mengalami situasi ni? Angkat tangan say ai. Macam tak ada je. Aku seorang sendiri. Okay, ni dia sama ada yang tak angkat tu tak ada tim ataupun tak merasa benda ni. Siapa yang tak angkat tu istighfar je. Maksudnya tak cukup ramai tu. Tak cukup ramai tu. Okay, tak cukup ramai tu mana yang tak angkat tu. Okay? Okay. Bagus, soalan ni memang soalan yang biasa ditanya. Okay, macam mana nak menggalakkan tim. Benda ni bagi Rahman, okay, untuk cara nak menggalakkan tu Rahman boleh share. Okay, memang Rahman boleh share apa yang Rahman buat dan dekat tim Rahman. Cuma, you kena faham konsep ni. Kita boleh bawa kuda ke tepi tasik, tapi kita tak boleh paksa dia minum. Betul? Pernah dengar peribahasa ni kan? Jadi Rahman ambil pendekatan macam tu tau. Jadi Rahman tak rasa blame diri. Ni benda pertama lah. Mungkin sebab Rahman risau apa tau. You all akan terperangkap disebabkan you rasa macam aku kena suruh anak aku join. Aku kena suruh anak aku join. Okay? Rahman tak nak you terperangkap dengan perasaan macam sebersalah kalau anak tak join. You akan rasa macam nak push anak join. Okay? Bagi Rahman you kena faham satu benda. Kita boleh tarik kuda ke tepi tasik. Tapi kita tak boleh paksa dia minum. Okay? Dan ini yang pertama. Yang kedua, apa yang you boleh buat untuk boost team you untuk masuk. Kadang-kadang antara salah satu cara betul, apa yang leader Agus share, tuliskan point apa yang ada dekat dalam live, terus masuk dalam group supaya dia masuk.
Cara lain yang boleh ditambah adalah Agus mungkin waktu Mama tengah live tu kan, ada part-part macam best kan. Mungkin waktu tu saja-saja je masuk je, just buat screen record. Mama tengah cakap kan, screen record sikit, korang masuk sekarang. Wujudkan urgency. Ada Papa, ada stream recording, voice recording pun ada. Yes. Hopefully diorang dengar lah. Yes. Itu dah cukup. Bagi Rahman sudah. Bagi Rahman cukup. Kita sebagai leader, kita kena bagi, itu salah satu bagi urgency lah. Korang masuk sekarang tengah topik best ni. So itu salah satu cara untuk buatkan orang rasa macam kena masuk ni tengah topik best. Itu salah satu cara. Okey? Yang tadi yang tentang bagi hadir tu pun bagus. Yang kedua yang macam Rahman share, yang ketiga yang you all boleh buat adalah ini kalau rajin lah. Okey, kalau rajin dan kalau you nak memang lempang macam ibarat apa? Masuklah. Adalah you pergi forward link. Salam dah masuk ke belum tu? Best gila ni topik live Mama ni. You all dah masuk ke belum? Dah masuk ke belum? Ni link. Okey, boleh buat macam tu. Tapi janganlah hari-hari. Hari-hari pula nak tarik kuda ni. Kau ni bangang ke apa? Makanan dah sedang, makanlah sendiri. Bodoh. Ilmu free pun tak nak belajar ke? Bodoh. Betul tak Papa? Ada perasaan macam tu tak sometimes? Geram kan? Rahman punya cara macam tu Agus. Kita memang Pak Rahman adalah, that's why Rahman penting Rahman bagi tahu kita boleh tarik kuda pergi tepi tasik tapi kita tak boleh paksa minum. Okey? Kadang-kadang je lah kita bagilah sekali. Masuk. Masuk cepat. Kadang je lah kita blast. Okey? Cumanya kita memang tak boleh nak paksa. Alright? Memang tak boleh paksa. Sebab kalau you paksa pun dia akan masuk dengan ilmu yang terpaksa. Biarlah dia rasa macam, sebab soon or later Rahman sangat yakin dan percaya akan terdetik dia. Right? Manusia ni kadang-kadang dia tak rasa penting untuk dia tengok sebab dia ada kebergantungan yang banyak dekat luar. Dia ada kerja yang boleh jadi jamin kerja dia. Right? Dia ada mungkin husband yang boleh jamin pendapatan dia. Jadi dia tak rasa penting untuk dia serius belajar bisnes ni. Jadi kat situ dia tak buatkan Rahman guilty tau. Rahman siapa tak tengok live Mama, Rahman rasa macam kau ni bodoh tu. Sebab tu Rahman cakap awal Zoom live Rahman Zoom level 1, Rahman cakap apa tau? Siapa yang register jadi dropship tapi you duduk menengok je, ni bodoh ke apa? You join dropship nak buat bisnes. Kau tengok buat apa? Buatlah, janganlah jadi bodoh. Right? KPI kenapa dropship Mama Sub 2 bulan account kena freeze? Kau bodoh ke apa? Engkau join bisnes buat duit. Dah 2 bulan kau tak buat sale, kau buat apa bodoh? Simpan sikit tengah live. Tapi kita cakap dalam hati je lah, kita tak serlahkan lah. Okay? Sebab kita tahu orang yang macam ni tak boleh pergi. Okay? Jadi kita share je, enjoy. Yang mana nak kita bagi, yang mana tak nak, lantang kau lah. Aku dah cukup banyak sale lah, aku tak payah dah. Gitu. Okay Agus? Alright? Keep je Agus. Apa yang Agus dah buat tu bagus dah. Alright? Bagus. So Agus, last month berapa Agus? Share sikit boleh Agus. And current. Current last month macam hari tu share dengan Papa. Last month fokus bina team 10 orang. Ini Agus nak share pasal bina team ni. Okay, sebab dulu pernah Papa Man cakap tau, bila kita ada team yang kecil, masa kita training DS better one on one. Sebab Agus pun baru kan. So yang previous punya bina team banyak yang macam sendu sebab Agus perasan Agus buat team training, team briefing. So mungkin sana ada lose personal touch sikit. So tapi bulan ini bulan 7 walaupun recruitment dia kurang tapi boleh rasa lah yang baru join ni quality sangat bagus. Sebelum dia orang dapat sistem dah jual 3-4 kek dah seorang. Berapa ramai bulan ni rekrut masuk tu? So far seorang baru register belum dapat sistem, one on one coaching lah. Kalau termasuk dia 4 orang. Tapi nampak dia punya quality different lah.
So saya macam nak share bagi sesiapa yang tengah buat bina tim tapi tim you tak banyak orang masuk, better one on one. Yes. So dia tidak mati begitu cepat. Betul. Bila So bulan ini so far sebab yang lama punya dropship banyak yang sendu, dia tengoklah CCTV lah. CCTV kan. Bulan ni 3,000 lebih. So hopefully hari tu promise dapat paman 15,000. InsyaAllah dapat. Tapi minimum Agus nak capai at least 10,000 lah. jangan drop 5 angka. That's the rule. 5 angka. That's the rule kalau you nak grow. Affirmation 5 angka. Itu adalah that's the rule lah. Bila you dah achieve a certain level, Agus dah pernah hit 5 figure kan? Right? Benar. Bila dah hit 5 figures, Agus kena ada rasa my level is 5 figure. Of course. You kena ada rasa macam tu. Supaya Betul. you akan ada letak hope, you takkan letak aim you bawah. Anything happen, you takkan letak bawah. Alright? You ada pride you. Benda ni kena pegang tau. Sebab tu siapa yang dah naik level stokis, siapa dah naik level master, you kena ada rasa pride. Whatever happen, drop ke, season ke, apa ke, banjir ke, covid ke, whatever, you ada value you pegang. My value is 5 figure. So insyaAllah Agus, 5 figure boleh. You kena aim. Bila dah aim 5 figure, insyaAllah boleh capai more. Betul apa yang Agus share dengan you all tadi. Siapa yang dalam ni rekrut biasa tak ramai lagi, bawah biasalah, Rahman pun belum ramai sangat-sangat. Okay? Biasa sekarang ni kalau you nak dapatkan touch, you nak dapatkan quality more you punya dropship, you banyak more engage personal. Okay? You banyak engage personal. Alright? Sebab you all punya team tak besar. You punya energy spend pun tak banyak sangat. Alright? Lainlah kalau team you dah beratus-ratus orang. Sekali tengok chat ada 300. Kalau sekali chat tengok 300, you boleh pilih lah nak layan ke tak nak layan. Tapi kalau you punya team belum ramai, recommendation you one-on-one training diorang. Tanya diorang, KPM diorang, dah buat marketing ke belum? Boleh you buat one-on-one, engage. Engage betul-betul one-on-one. Okay? Alright, good sharing daripada Agus. InsyaAllah yang lain pun boleh guna pakai. Bila you engage kuat dengan team you, dia akan jadi you punya business partner, real business partner. Okay? Yang ramai dropship kita tak jalan ni, dia sebab apa tahu? Dia anggap kita ni macam orang luar. Dia tak rasa kita ni business partner yang sama-sama nak grow. Yang mana kita sebenarnya sedang bantu dia. Dia tak rasa benda tu. Okay? So kepada you all semua recommended, siapa punya team yang tak ramai recruiting, you boleh touch personal. Alright, you boleh touch personal. Okay? Good sharing daripada Agus. Thank you so much. InsyaAllah still lagi 5 figure. Kita doakan untuk Agus. Thank you for Agus. Okay? Jadi apa lagi ada nak share ke? Ikutkan last question. Papa Man. Papa Man. Assalamualaikum Papa Man. Waalaikumsalam Mami. Lama tak jumpa Mami. Apa khabar Mami? Sihat? Alhamdulillah, minta maaf Mami tak on video. Okey, nampak Mami punya muka selfie pun okey Mami? Papa Man, Mami nak tanya. Ya Mami. Mami ni ada anak tim yang bina tim kan? Ya betul. So, macam mana cara Mami nak menggalakkan anak tim Mami tu berdikari, tetapi dalam tak langsung tu Mami tak nak dia terasa. Macam seolah-olah kalau dia bertanya, Mami banyak minta dia belajar. Walaupun Mami dah bagi, dia still bertanya. So macam mana cara Mami nak atasi benda tu, nak minta dia belajar tapi Mami tak nak dia terasa. Okey, bagus. Macam mana tu? Okey, bagus soalan daripada Mami. Mami nak menggalakkan anak-anak berdikari, yang mana walaupun kadang-kadang kita dah bagi dah. Dia bertanya kita jawab, Padahal soalan dia kadang-kadang soalan yang sama. Betul Mami? Ya betul Papa. Kadang-kadang soalan nak tanya, dia tanya soalan sama, rasa macam nak lempang je. Biasa kadang. Okey. Tapi dalam ni dropship, jangan tanya soalan banyak kali sama. Tak adalah. Okey. Siapa you all yang dalam ni recommended lah. Okey. You all kena betul-betul. Okey, siapa yang dalam ni dropship, okey. Rahman bagi you all clear dulu. Untuk you grow laju dalam memasak, you memang kena clear business ni dengan cepat. Alright, siapa dalam ni nak grow, you memang kena clear business ni dengan cepat. Kalau you all nak bertanya, better you tanya habiskan dalam 1 hari. Okay? Habiskan segala persoalan you all tentang business ni dalam 1 hari. Kalau boleh.
Sebab kalau you nak pecut laju, you memang kena clear gila, tak ada soalan. Tinggal, oh macam ni buat, oh macam ni submit order, oh macam ni, settle. Okay, ini untuk yang dropship. Jadi untuk yang leader-leader yang mana menghadapi isu dropship bertanya soalan yang mungkin berkali-kali ataupun soalan sama, kita nak ajar dia berdikari. Salah satu cara dia, read. Salah satu cara dia adalah read je. Okay. Nanti dah lama sikit, alamak sorry lah, mami tadi tak perasan, mami dah terbaca, lupa nak respon. Yes. Mami takut dia kecil hati. Sebab itulah Rahman cakap read je. Lepas tu biarkan. Anak ni kalau dia dah kita dah hidangkan makanan, dia kacau kita juga. Nak makan. Agak-agak kalau kita tidur, dia pandai tak pergi dapur ambil makanan. Betul? Pandai. Kan? Itu cara dia. Sama jugalah dalam life, mungkin husband and wife. Kita tengah penat ni, husband minta kita masak kan. Lepas tu kita tidur. Agak-agak dia tak pandai tak cari makan. Tahu, oh alah, grab je lah. Okay? That's how. Tak ada istilah leader lepas tangan ke Papa Man? No. Itu cara Rahman. Boleh tanya dengan dalam ni Mikael, ada juga soalan yang Rahman read kan? Kita Rahman mengajar Rahman dengan cara macam ni. Sebenarnya satu, kita bantu dia untuk berdikari. Yang kedua, kita bantu dia, mengajar dia untuk tanya soalan dekat channel yang betul. Dah aku buat grup tu, dah ada grup leader tu, kau dah kenapa tanya aku PM? Kau ni Itu pendekatan Rahman lah. That's why Rahman kalau sesiapa bertanya soalan yang macam simple, macam mana nak tekan postage, aku kan dah ajar. Rahman tak jawab. Okay? Bukan bermakna kita abaikan tau Mami. Mami jangan rasa macam ni. Mami memang tak boleh rasa aku abaikan, bukan. Kena buang rasa aku abaikan. Aku dah mengajar sebenarnya. Aku dah mengajar dah. Benda-benda macam ni sepatutnya aku tak payah jawab. Yang aku kena jawab mungkin kritikal sikit. Contoh, alamak saya tak dapat runner ke, mungkin you boleh bantu. Benda-benda yang kritikal. Tapi setakat macam mana nak submit order Macam mana nak submit sistem kredit macam no lah kalau 10 kali. Sebab lagi-lagi Mami adalah orang yang busy bekerja. Jadi soalan-soalan yang typical question ni Rahman memang tak jawab lah. Okay Mami, soalan dia? Macam mana untuk Ya Papa Man. Terima kasih banyak-banyak, membantu sangat-sangat. Sebelum ni memang tak diajar untuk read Mami bukan Papa Man. Mami ni jenisnya, kalau betul lah kalau Mama cakap Dove tu tinggi sangat. Oh, Dove tinggi sangat Oh, betul lah Dove tinggi sangat Tak, kita read je. Tapi dah cubalah insya-Allah. Bila Mami read, dekat sini mengajar Mami apa tahu Mami? Mami yakin dengan team Mami boleh grow. Sebab itulah Rahman tak ajar tim Rahman sangat. Sebab Rahman yakin diorang boleh grow tanpa Rahman. Mami perasaan Mami satu je. Mami takut nanti dia cari orang atas seolah-olah nampak macam Mami ni tak jaga tim. Tak. Kalau Papa Man cakap macam tu, okey. Right. Simple question. Dia yang tak belajar. Rahman punya cara, Rahman takkan blame diri Rahman. That's how Rahman punya cara. Tim aku tanya soalan macam tu, kau belajar ke tidak? Aku dah sediakan bahan pengajaran kan? Kau belajar ke tidak? Alright. My part is dah share. You belajar ke you tak belajar? Soalan simple kot, bukan susah sangat Mama Sam ni. Alright, bukan susah sangat. Bukan pun nak kena teknikal, oi tekan ni, oi meletup, tak ada pun. Alamak, submit order terkeluar burn 1,000, tak ada pun. Engkau top up pun RM50. Takut sangat tekan tu. Tekan je lah tak letup. Salah nanti boleh guna ayat-ayat manis untuk benarkan. Gitulah. Rahman punya pendirian macam tu. Okay. Kadang-kadang kita takut apa? Leader atas akan blame kita, tak. Macam Rahman punya part adalah kalau kena blame pun, Rahman akan simple je. Kalau contoh ada anak tim Rahman buat hal kan dengan Mama kan. Rahman tak ada rasa macam Rahman salah tau. Rahman akan cakap, minta maaf Mama, dah ada sit.
Yang salah tu siapa? Mm-mm. At first place dia yang salah, second baru kita kan. Jadi biar dia salah. Cara Rahman macam itulah. Rahman tak senang tunjuk Rahman salah. Sebab benda ni bagi Rahman ni untuk pegang you punya diri lah. Orang kata orang jahat ni tak pernah mengaku dia jahat. Orang baik pun tak mengaku dia baik. Jadi kita duduk tengah-tengah. Tak jahat sangat, tak baik sangat. Okay. Gitu je lah. Simple je. Okay, thank you Papa Man. You all pun yang dalam ni mungkin ada mengalami isu yang sama. Kalau you nak build up you punya team berdikari, itu salah satu cara. Tapi kalau you free, you jawab lah. Yelah. Okay, kalau you free, you jawab. Tapi you jangan jadikan keutamaan lah. Okay. Rahman pun tak akan jawab soalan-soalan yang simple-simple ni, tak jawab lah. Bazir tenaga aku je. Sekejap lagi dia tanya lagi, alamak kenapa saya tekan ni tak sampai Bazir masa aku. Kau tak tengok tutorial betul-betul lah. Aku punya tutorial tu aku rasa aku tekan sini. Kau tekan mana tu? Bukanlah Rahman nak mempertikaikan siapa yang tak buta IT ke apa. Tapi Rahman sangat yakin apa yang Rahman dah bagi tu the best. Engkau je tak tengok betul-betul. Cuba bagi tengok betul-betul. Gitu. Alright. So hopefully yang lain sama belajar. Last question sebelum pukul 11 penutup. Rahman punya janji Melayu betul ni. Pukul 10.30, pukul 11 baru habis. Tak apalah, hopefully you all belajar sesuatu hari ni. Okay, nanti habis Zoom ni boleh terus energy dah high dah kan. Energy dah high dah malam ni. Okay. Hai. Cukup high energy malam ni. Hai. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah nanti sesi seterusnya akan ada hari Khamis. Okay, sesi seterusnya hari Khamis kita akan ada top leader. InsyaAllah hari Khamis ni Rahman akan panggil 3 orang top leader. Kita review terus. Antaranya top leader yang akan share adalah Uyul, iaitu Direct Rahman. Master Stockist Direct Rahman iaitu Master Uyul yang dah buat 100,000 lebih. Yang mana story dia agak menarik untuk you all tahu. Okay. Yang mana dekat Uyul dia duduk dekat Kota Tinggi Johor. Dan boleh dikatakan tim dia 80 to 90% adalah orang Kota Tinggi. Jadi untuk hari Khamis nanti you akan belajar macam mana you all nak tapau kawasan you. Macam mana cara untuk you grab market you punya kawasan. So hari Khamis ni you all akan belajar daripada Master Stockist Uyul. Yang kedua kita ada Master Stockist Fasha daripada keturunan Bonda Amy. Jadi Rahman nak you all belajar apa yang membuatkan Fasha grow laju. Okay. Just sharing dengan you all semua. Alright, Master Stockist Fasha antara Master Stockist yang laju dalam memasak ni. Okay, dia baru masuk tahun pertama tahun ni. 1 tahun plus tapi dah buat jualan. InsyaAllah bulan ni dia akan closing 500,000 walaupun masih bekerja. Okay. Right. Antara salah satu contoh yang mana bekerja, insyaAllah you all boleh dapatkan tips apa yang buatkan Fasha ni grow laju, apakah menjadi bahan bakar untuk dicapai more. Dan the last person untuk sesi hari Khamis ni adalah daripada Master Stockist VIU. Alright, mungkin you all dah dengar story dia dekat Morning Booster Mama, tapi Rahman rasa story tu mungkin tak habis lagi cerita tu. Jadi Rahman akan minta Bonda Ayu bercerita kepada you all semua supaya you all sedar yang mana bisnes mamasab ni memang ada jalan. Okey, Rahman nak you all nampak bisnes mamasab ni memang ada jalan. Daripada seorang bekas wartawan okey, tiba-tiba masuk jual kek. Memang tak logik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang menonton video. Macam mana pemberita punya suara macam mana? Okey. Nanti mungkin kita boleh minta Bonda Ayu test sikit. Bonda Ayu macam mana suara pemberita masuk dalam suara coaching? Okey. Jadi itulah 3 kita punya top leader yang you akan belajar. Master Stockist Uyul, and then Master Stockist Fasha, dan juga Master Stockist VIU. Jadi kita jumpa hari Khamis ni. Pastikan you all ajak you all punya team. Dropship terutamanya. Okay. Seluruh keturunan you all terutamanya. InsyaAllah. Okay, kita akan jumpa hari Khamis ni. Last soalan daripada Bushrah nak bertanya. Silakan. Okay. Assalamualaikum Bapak Man. Assalamualaikum. Okay. So, Bushrah macam nak tanyalah kan. Macam mana kita nak jadi leader
leader yang baik lah untuk anak-anak kita. Sebab macam saya lah kan, saya selalu lah tengok macam Kak Ala, and then Mami Yani, Abel Wei, Kak Sal semua kan. Dia orang macam ada, kita panggil apa, ada vibes tersendiri tau. Kayaknya kita panggil, okay, cara mereka didik, mereka punya team sangat-sangat hebat lah kan. So kita rasa macam kadang-kadang kita rasa, dengar tak? Sekat. Dengar. Kita rasa macam kita ni kerdil lah macam tu. Bila kita tengok mereka, macam tu lah. Okay, good question. Alright, soalan daripada Bushra, Rahman cuba ulang. Macam mana nak dapatkan vibe macam leader-leader punya training? Itu soalannya. Okay, walaupun dia ni bang. Okay, alright. Yang mana yang ada nak undur diri, boleh memang Rahman akan tutup sekejap lagi. Tapi nak selfie dulu ke nak jawab soalan dulu? Selfie dululah, kesian pula Okey, siapa yang nak selfie dulu silakan buka kamera masing-masing. Okey, kang nanti alamak muka aku dah kena tunggu ni. Aku sebenarnya tunggu nak screenshot ni sebelum tidur ni. Okey, kalau dah tak ada soalan, rasa dah clear, you boleh balik tidur. Gitu halau balik tidur. Okey, gitu selfie. Ramai rasa selfie lepas ni, thank you Najib bagi idea. Selfie lepas ni mesti kena ada produk Mamasab. Silakan. Produk Mamasab. Okey. Silakan. Mana kita ambil tak gulung lah. Okey. Selfie produk Mamasab. Mari. Okey, siapa yang ada keluarkan produk Mamasab. Okey, bentar kita bagi laluan. Okey, dah ambil dah produk Mamasab masing-masing? Ambil lah. Okey, kalau tuala tu dah jadikan tudung, pakailah tudung. Okey, alhamdulillah. Mana yang ada kita screenshot Alhamdulillah. Ada 200. Tadi 207 bertambah sebab nak ambil gambar. Okey, aku betul lah. Siapa punya kerja ni? Tambah. Masuk dalam gambar. Okey. Standby. Are you ready? Standby. Bismillah. Alright. Okey. On my count. Kiraan 1, 2, 3. Okey, page pertama done. Page kedua. Rahman tak tahu korang kat page mana. Senyum saja. Kiraan 1, 2, 3. Okey, page ketiga, penutup. Alright, kiraan 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Jadi selesai dah untuk sesi kita hari ini. Last untuk sesi hari ini Rahman akan menjawab soalan daripada Bushra. Okey. Soalan dia tadi macam mana nak dapatkan vibe. Okey, macam mana nak dapatkan vibe seorang leader. Sebab bila mana Bushra nampak Mami Yani, dia nampak leader-leader, dia rasa macam kerdil. Dia rasa macam kecil. Okey? Benda yang pertama yang Bushra kena pegang adalah jangan compare. Ini yang pertama. Jangan compare. You akan membunuh diri kalau you compare. Okey? Bushra akan bunuh diri kalau compare cara training Rahman. Boleh training macam Rahman ke? Boleh. Okay, soon. Alright, jangan compare. Bila kita compare, alamak power gila Papa Man ni. Aku ni macam, macam mana aku nak dapat energy macam Papa Man ni? Macam mana nak dapatkan macam Mami Yani ni kan? Okay, first, you jangan compare. Yang kedua, macam mana nak dapat energy dan vibe tu? Alright, Bushra, yang kedua ni untuk semua Bila you masuk dalam live Mama, you masuk dalam Zoom leader-leader you all, you tengok diorang punya cara penyampaian. Observe cara penyampaian dia. Okay? Observe cara penyampaian dia. Right? Sebab daripada penyampaian leader-leader you boleh copy. Saya cakap Rahman, one day nanti kalau selalu dengar live Mami Yani, cara bercakap akan jadi Mami Yani. You all semua, you all kena faham tau. Mami Yani biasa macam tu Aku pun lupa macam mana Mami Yani. Mami Yani ada ke dalam ni? Cuba demo sikit. Nanti kita tengok. Mami Yani dengan Bushra, sama tak? Okay? So, cara penyampaian, you boleh observe, you boleh copy. Apa yang Rahman sampaikan hari ni, ini cara penyampaian Mama juga. Mama akan menyampaikan dua tangan gerak kan? Dua tangan gerak kan? Betul tak? Mama bila cakap, Mama akan ada suara tinggi, akan ada suara rendah, betul? Bila Mama nak tekankan, Mama akan cakap, you all semua. Nampak Rahman ulang balik? You all nampak? That's why. Nanti kau cakap, Rahman ni macam main-mainkan Mama. Tak, Rahman bagi tahu benda ni adalah benda yang di-copy. You akan sampaikan exactly akan lebih kurang sama. Lontaran suara you nanti akan berubah. Observe.
Cara penyampaian, tengok gerak badan, tengok lontaran suara, tengok tangan dia. Bila aku cakap macam ni semua gelak semua tadi. Okay. Dengar ni mama cakap. Okay. You all dengar ni. Okay, mama ulang. Biasa? Mama ulang. Biasa dengar perkataan tu? Bila mama kata perkataan mama ulang, apa yang mama sedang buat adalah menarik perhatian audiens. Okay. Ini Rahman bagi Rahman menterjemahkan balik supaya you all belajar. Okay, itu yang kedua, observe. Macam mana nak dapat vibe? You kena observe leader. Yang ketiga, tak lain tak bukan train. Walaupun Bushra nampak pelik, macam mana aku tiba-tiba nak Assalamualaikum, hai semua, you all semua anak-anak tim Bushra. Okay, contohlah. Tak tahulah Bushra nak bawa vibe macam mana. Okay, boleh, you boleh copy sesiapa saja. Okay, ataupun macam Coach Helmi, Assalamualaikum semua, hai. Okay, masuk dulu. Coach Helmi biasa? Jahat betul aku macam membahan orang. Bukan membahan, ini aku bagi faham. Okay, Rahman bukan bahan Coach Helmi, Rahman bukan bagi tahu mama. Rahman bagi you all faham. Nampak tak? Rahman boleh hafal dah. Okay, Rahman boleh hafal. Nampak tak? So yang kedua, action. You try je. Suka Rahim. Sebab Rahim biasa tengok Coach Helmi. Coach Helmi punya live. Assalamualaikum semua. Hai. Masuk sekejap. Kita tunggu yang lain masuk dulu. Jahat betul aku ni. Tak, Rahman bukan bagi jahat. Korang jangan nampak aku jahat. Aku bagi korang faham. Malam ni aku bagi korang faham macam mana nak observe. Betapa Rahman observe orang, Rahman boleh ulang balik apa dia cakap. Right? Nak tengok Rahman ulang siapa lagi? Korang nak tengok Rahman mimik siapa lagi? Cukuplah. Aku bagi juga. Cukuplah. Alright? Cukup-cukuplah tu. Okay. Yang ketiga adalah training. You belajar. Okay, tiru je, cuba je masuk. Aku rasa aku nak tukar lah Coach Helmi. Assalamualaikum semua, hai. Masuk dulu. Okay, kita tunggu yang lain masuk sekejap. Helmi pun nak share ni. Nak bagi tahu anak-anak tim. Okay, itu skrip dia. Awal-awal aku dah hafal dah. Setiap kali live mesti macam tu. Subhanallah. Minta maaf Coach Helmi kalau dengar live ni. Aku gurau je. Okay. Alright. Nanti kau pula mimik aku. Okay, begitulah. Alright. Bila you biasa dengar, you boleh copy. Alright. You biasa dengar live mama, you boleh copy. You punya tangan-tangan macam ni. Okay, macam ni. Alright. Mama kata, Helmi pun dia dah boleh tiru mama kan. Dia boleh nampak kan kalau Helmi naik suara macam mana. Sebiji tak macam mama. Dah di train. Copy dah. Alright, cuma Rahman tak gerti lagi nak suara tinggi. Rahman suara tinggi Rahman tak gerti. Kalau tangan-tangan Rahman gerti. Sebab suara Rahman kurang merdu. You all, aku tak gerti nak marah orang direct. Rahman punya cara marah, Rahman tak gerti marah direct. Tak gerti nak bercakap direct tu. Sebab itulah kalau nak mengajar anak tim Rahman tak direct. Tak ada cakap, awak ni tak gerti nak belajar sendiri Tak gerti nak tekan-tekan. Aku sin je. Cara mengajar paling deep. Rahman tak gerti nak marah. Kau ni macam apa sah pemalas sangat nak tekan-tekan pun susah. Rahman bukan macam tu. Jadi cara Rahman nak mengajar, Rahman nak marah apa Rahman tak gerti lagi. Jadi Rahman gunakan cara read. Cara mengajar paling senang. Read je. Okay. So menjawab soalan Bushra macam mana nak dapatkan vibe dan energy? Menjawab. Pertama, jangan compare. Alright. Yang kedua adalah observe. Yang ketiga adalah buat sendiri. Yang keempat, mungkin Bushra boleh keluarkan keunikan Bushra. Alright? Keunikan Bushra boleh keluarkan. Benda tu setiap orang berbeza-beza. Okay? Contoh Mikael punya live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Mikael punya live. Aku perhati je dia punya live. Hi you all. Dia macam tu lah. Dia akan keluar suara awal dia dengan suara kuat. Okay? Benda tu membantu juga untuk dapatkan energi. Apa yang Mikael buat tu bagus dah. Alright? So setiap orang dia ada cara tersendiri. Itu cara Mikael. Energi penting. Yes. Okay?
Nanti you all masing-masing ni mulalah start, aku nak copy siapa nanti try. Assalamualaikum. Okay, try. Oi, sama. Alah, coach cakap dengan aku sama je. Alright. Lama kelamaan you akan dapat vibe tu lah. Lagi-lagi kalau you dah dapat macam momentum copy nanti. You dah nampak dah, you memang boleh. Suara aku ni dah exactly lah macam dia. Penyampaian aku ni dah macam dia lah. You akan nampak. Bila dalam grup WhatsApp, okay. Dalam grup WhatsApp, satu lagi recommendation Rahman. Ni biasanya you all tak boleh copy dalam grup WhatsApp. Alright. Dalam grup WhatsApp, okay, as a leader, you kena belajar tengok apa yang leader you sampaikan sebenarnya. Apa vibe yang leader you tengah buat sebenarnya. Alright. Contohnya, dia bagi sharing apa kan. You all rasa apakah benda yang dia sedang message sampaikan dulu? Boleh faham tak? Yang keempat adalah dekat grup WhatsApp, you jangan sekadar baca. Cuba you fahamkan. Awal-awal masuk tu apa dia nak sampaikan sebenarnya. Bila you dah dapat faham, you boleh copy grup WhatsApp. Rahman terus terang bagi tahu dengan you all semua, grup WhatsApp memang susah gila nak di-copy. You tak boleh nak tiba-tiba copy grup WhatsApp Rahman. Susah. Alright, you boleh tanya leader-leader Rahman. Leader-leader Rahman pun boleh kena game dalam Rahman punya konten. Okay? Leader-leader Rahman pun boleh terikut dalam konten Rahman. Rahman ni apa pasal aku tiba-tiba terikut? Sebab you kena belajar apa message yang sebenarnya leader you nak sampaikan. Sebelum dia share kan. Okay, leader aku sebenarnya sedang memancing, wujudkan excitement. Contoh. Korang nampak tak apa pasal mama ni. So, leader you sebenarnya sedang sampaikan apa? Sedang sampaikan story, belief tentang memasak. Lepas tu leader you sharekan win, pam. Lepas tu dia sharekan story. Leader you sedang sharekan apa? Untuk bagi you vibe, energy. Untuk bakar you. Leader aku ni hantar screenshot invoice pula. So, you kena faham benda tu. Ramai kita duduk dalam grup, you tak faham apa leader you buat. Sebab tu you tak boleh copy. You hanya duduk dalam grup. Win. Faham. Saya beli 10 biji kek. Baca je semua. Affirmation. Ramai you all tak faham. That's why you tak dapat energy tu. Alright? Benda ni paling susah sebenarnya grup WhatsApp. You all nak copy. Paling susah sebenarnya grup WhatsApp. Tapi kalau bagi Rahman, paling senang adalah daripada observation, dia punya leader you punya live, observation leader you punya Zoom. You boleh dapat copy. Right? You boleh copy senang. Sebab physical lebih senang nampak. Apa yang dia tulis adalah apa yang dekat dalam mind dia. Tapi apa yang dia buat, dia serlahkan keluar. Lagi senang you dapat. Tapi dekat type, you tak faham tau. Selagi dia tak keluarkan. Okay? Tapi kalau dia dalam pergerakan ni, you dapat message senang gila dapat tangkap. Bila macam ni nampak dia tengah tekankan something. Bila keluar suara, dia sedang tarik energi you. Okay? Bila dia perlahankan suara, dia sedang nak mencuba memainkan emosi you. Gitu. Panjang sebenarnya kalau cerita pasal leadership ni. Okay, Rahman nak cakap pun tak habis malam ni. Dah pukul 11:10 dah. Sekarang aku punya Melayu jadi pukul 12. Cukup-cukup lah kita punya sesi. Pukul 9, 10, 11. Cukuplah 2 jam Almost 2 jam hari ni belajar banyak. Okay. Belajar banyak, takut yang terlupa. Rahman bagi tahu apa yang you all dah lalui sebelum ni, itu kekuatan you all. Always tengok kekuatan yang ada dalam diri you all. Gunakan dalam bisnes memasak yang sekarang untuk you capaikan apa future you all nak. Okay. Jadi itu saja kot daripada Rahman. Rahman tak nak lama-lama dah. Alright, Rahman doakan yang mana berada dalam sesi Zoom dan juga yang mana berada dalam sesi live. Rahman doakan kejayaan, kebahagiaan untuk you all semua. Alright, insyaAllah dipermurahkan lagi rezeki you, dipermudahkan segala urusan you, diringankan segala urusan you, dan insyaAllah you all capailah kejayaan yang you all nak. Stokis, master stokis, platinum, dan insyaAllah soon sama-sama kita akan grow ke next level bersama dengan Mamasak. Itu saja daripada Rahman. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita jumpa lagi di lain hari, di
di lain waktu, tunggu je lah notification daripada Rahman. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Man. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Man. Terima kasih Pak Man. Thank you Pak Man. Thank you. Bapak Man. Bye. See you. Terima kasih. Terima kasih Bapak Man.